آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. قال الله تعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Telah bercakap sebahagian manusia yang bodoh, mengapalah ditukarkan kiblat ini yang asalnya menghadap pada Masjidil Aqsa kemudian diubah pada Masjidil Haram pula. Sebutlah begini wahai Muhammad, Qul lillahil masyriq wal maghrib, milik Allah lah sebelah timur dan juga barat. Yahdi man yasha, Allah memilih untuk bagi sesiapa yang Allah kendaki ila siratim mustaqim, ditunjukkan jalan yang lurus dalam hidupnya. Surah Al-Baqarah juzuk yang kedua. Pengurusi dan ahliatan kuasa surau, pimpinan-pimpinan di semua peringkat, para alim ulama, para asatizah, muslimin dan muslimat sekalian. Pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita kepada Allah di atas nikmat panjangnya umur kita ini, sehingga kan Allah kurniakan pada kita peluang untuk kita memasuki bulan Rejab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan ini. Syukurnya kerana doa kita telah dimustajabkan di sisi Allah, di mana pada tahun yang sudah kita berdoa pada Allah agar Allah memberi lagi peluang pada kita memasuki bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, kita dah masuk dalam saat yang menghampiri Ramadan. Kita dah masuk bulan Sya'ban sekarang, dan tak berapa lama lagi untuk kita nak sampai di bulan Ramadan Al-Mubarak. Kalau kita hidup zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan jumpa satu doa yang dibaca dan diulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bila nak masuk saja dalam bila Rasulullah masuk saja dalam 3 bulan ini, Rasulullah akan ulang sepotong doa. Allahumma barik li bi syahri Rajab, wa barik li bi syahri Sya'ban, wa ballighni bi syahri Ramadan. Ya Allah, berkatilah aku dengan bulan Rajab, berkatilah aku dengan bulan Sya'ban. Ya Allah, panjangkanlah umur aku ya Allah, agar aku sempat memasuki bulan Ramadan ya Allah. Ini doa yang dibaca dan diulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah. Rasulullah dia masuk saja bulan begini, Rasulullah doa minta supaya ya Allah, kalau ditakdirkan aku mati pada tahun ni ya Allah, maka matilah aku setelah mana aku berjaya masuki bulan Ramadan ya Allah. Ini doa yang dibaca oleh Rasulullah lah. Kalau doa kita ya Allah biar sempat raya lah ya Allah. Raya tu yang pentingnya. Orang kita dia nampak raya yang besar, dia tak nampak yang Ramadan yang besar. Bahkan orang kita dah bersiap dah buat kuih raya, dah bersiap dah nak balik raya, dah bersiap dah untuk pada diri kitanya beli baju raya dan seumpamanya. Para hadirin sekalian, boleh jadi kita akan tanya, kenapa yang Rasulullah baca doa untuk masuk bulan Ramadan? Kalau kita rajin lagi kita baca doa-doa Rasulullah, kita tak berjumpa doa yang Rasulullah baca 3 bulan serentak begitu sekali. Tak ada. Tak berjumpa doa yang Rasulullah baca masuk bulan Zulhijjah, bulan Muharram dan bulan-bulan yang seterusnya. Tak ada. Tak ada yang Rasulullah baca doa. Rasulullah baca doa khusus untuk nak masuk bulan-bulan tertentu. Padahal patutnya Rasulullah bacalah doa bulan Zulhijjah. Patutnya bacalah doa untuk nak masuk bulan tahun baru, bulan Muharram. Patutnya demikian. Tapi tak ada Rasulullah gabung bulan Zulhijjah, Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian bulan Muharram. Tak ada. Kenapa yang Rasulullah baca doa untuk masuk bulan Ramadan? Kita tanya sikit lagi, kenapa yang
Besar sangat ke bulan Ramadan sampai Rasulullah pergi baca doa untuk nak masuk dalam bulan Ramadan. Ulama-ulama jawab, katanya para alim ulama, kerana Ramadan ini menjadi satu cara Allah nak tunjuk sayangnya pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah nak tunjuk sayangnya pada kita, Allah anugerahkan pada kita bulan Ramadan. Kita tanya, macam mana Allah nak tunjuk sayang dengan Allah anugerahkan pada kita bulan Ramadan? Ulama-ulama tanya lagi, macam mana Allah nak tunjuk sayang dengan Allah bagi pada kita bulan Ramadan? Untuk pengetahuan kita semua, Ramadan ini bulan yang tidak dikenali sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum datang Nabi Muhammad, orang tak terkenal pun bulan Ramadan. Ada 4 bulan je bulan yang dikenali. Bulan Rejab, Zulkaidah, Zulhijjah dan bulan Muharram. Dipanggil bulan hurum. Dikenali sebelum datang Rasulullah. Tapi bila datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah lonjakkan bulan Ramadan pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah lonjakkan bulan Ramadan pada umat Muhammad? Jawabnya kerana memandangkan usia kita tidak sepanjang usia umat terdahulu. Usia umat terdahulu semua Allah jadikan panjang-panjang masa mereka hidup. Nabi Nuh AS, kalau tuan-tuan baca dalam kitab, kita akan dapati umur Nabi Nuh 950 tahun. Tuan-tuan baca dalam kitab Nabi Adam AS, umur dia sampai 1000 tahun lebih. Kalau kita rajin baca lagi dalam kitab Nabi Ibrahim AS, disebut dalam kitab Sabilul Idkar wal Idbar, disebut bahawa Nabi Ibrahim AS dia mula akil baligh pada usia 120 tahun. 120 tahun baru mula akil baligh. Tempat kita ni 120 tahun tinggal batu nisan dah tak kena gaya. Nabi-nabi dahulu Allah jadikan panjang-panjang masa mereka hidup. Manakala umur umat Muhammad pendek je. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, umru ummati baina 60 wa 70. Umur umat aku di antara 60 tahun hingga 70 tahun. 60 tahun hingga 70 tahun ni tak lama tuan-tuan kita hidup. Kita tak ada pun amalan yang baik nak menandingi amalan umat terdahulu. Tentulah umat-umat terdahulu Allah jadikan masa mereka hidup banyaknya amalan dibandingkan dengan kita. Kita ni 70 tahun, kalau kita ditakdirkan kita ni hidup 70 tahun dah, misal contohnya. Cuba kita tolak masa kita yang kita tak buat amal ibadah. Kita tolak masa kita apa dia belum akil balik 15 tahun yang terawal, kita kena tolak. Tinggal 55 tahun. 55 tahun tolak lagi. Masa kita borak, masa kita makan, masa kita berjalan, masa kita hidup ini kita habiskan begitu saja. Banyak mana dalam hidup kita? Tak payah ambil masa yang lain lah. Alim ulama sebut, cuba kira masa tidur malam cukuplah. Tidur malam ni, kalau kita tidur tiap-tiap hari 6 jam hingga 8 jam setiap malam kita tidur. Cuba kita kira dengan umur kita 70 tahun. Ulama-ulama kira, kalau kita tidur di antara masa 6 jam hingga 8 jam, umur kita 70 tahun, kita sedang tidur selama lebih kurang 20 tahun dalam hidup. 20 tahun kita sedang tidur. Tu baru kita tidur malam baru. Tak campur lagi dengan tidur dalam majlis ilmu dia panggil. Kalau campur dengan tidur dalam majlis ilmu, lagi lama kita tidur. Dalam hidup kita ni, banyak mana kita bazirkan masa kita. Allah, dia nak suruh kita dapat juga pahala. Nak dapat pahala berjaya menandingi amalan umat terdahulu. Allah anugerahkan pada umur umat Muhammad ini dengan kita memasuki bulan Ramadan Al-Mubarak. Bulan Ramadan ini Allah jadikan satu malam yang disebut khairum min alfi syahr. Satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan yang lain. Yang ni diajar supaya kita faham. Ramadan jangan nampak siang hari saja, jangan. Tapi nampak malam hari yang bernilai. Allah sembunyikan malam bermula daripada 1 Ramadan sampai 30 Ramadan. Allah jadikan saat ini untuk kita cari malam Al-Qadr. Pastikan kita dapat malam Al-Qadr. Satu malam Allah jadikan sama dengan 83 tahun kita beribadah pada Allah. Khairum min alfi syahr. Satu malam je kita dapat. Umur kita sama 83 tahun kita sedang beribadah pada Allah. Cuba bayangkan dalam hidup kita ni, kalau Allah bagi pada kita sepanjang kita hidup, kita dapat 10 kali je malam Al-Qadr. Maknanya kita sedang beribadah pada Allah selama lebih kurang 830 tahun. Kalaulah Allah bagi pada kita ni sepanjang kita hidup,
kita dapat 20 kali je malam Al-Qadr. Daripada umur 70 tahun, 20 kali je kita dapat malam Al-Qadr. Maknanya, kita sedang beribadah pada Allah selama lebih kurang 1660 tahun dalam keadaan kita beribadah pada Allah. Malam itu kita buat apa dia? Katakanlah malam tersebut kita baca Quran, 83 tahun kita sedang baca Quran. Malam tu kita berterawih, 83 tahun kita berterawih. Malam tu kita dengar ceramah, 83 tahun kita mendengar ceramah. Kalau kita malam tersebut kita derma, 83 tahun kita sedang menderma. Buatnya malam tersebut kita buat kuih raya, 83 tahun buat kuih raya dipanggil. Malam tersebut malam apa dia yang kita sedang lakukan? Dalam perjalanan umur ini, Allah dia nak tunjuk sayangnya pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum daripada kita masuk bulan Ramadan, Allah jadikan dahulu 2 bulan bersiap untuk memasuki bulan Ramadan. Allah jadikan bulan Rejab, Allah jadikan bulan Sya'ban. Rejab dan Sya'ban bulan bersiap untuk memasuki bulan Ramadan. Karena besarnya nilai bulan Ramadan, Allah nak suruh kita ni jangan kita terlepas saat mana kita masuki bulan Ramadan. Allah suruh kita bersiap supaya kita tak terkejut bila kita masuk dalam bulan Ramadan. Orang yang tak pernah baca Quran, tolong baca Quran dalam bulan Rejab dan bulan Sya'ban. Bila masuk bulan Ramadan, bila dia dengar ayat-ayat suci yang dibaca oleh imam tarawih dalam bulan Ramadan, dia rasa nikmat dengan bacaan-bacaan yang panjang yang dibaca oleh imam pada bulan Ramadan nanti. Orang yang tak pernah derma dalam bulan-bulan lain, bulan Rejab, bulan Sya'ban, tolong derma. Latih terlebih dahulu. Supaya bila masuk bulan Ramadan, dia tak terkejut dengan derma-derma yang banyak yang diumumkan dalam bulan Ramadan. Orang yang tak pernah dengar kuliah tazkirah, tolong datang dengar kuliah dan tazkirah dalam bulan Rejab dan bulan Sya'ban. Supaya bila masuk bulan Ramadan, kalau ada tazkirah, ada kuliah dalam bulan Ramadan, dia tak sibuk nak hantar surat layang pada jabatan agama, dipanggil begitu. Nak sebutnya latihan dalam diri dia. Melatih diri dia mendengar kuliah dan tazkirah. Orang yang tak pernah datang ke surau ke masjid, tolong datang ke surau ke masjid dalam bulan Rejab dan bulan Sya'ban. Agar bila masuk bulan Ramadan, masjid dan surau tak berapa terkejut tengok muka dia ni. Muka ni tak pernah nampak dalam bulan-bulan lain. Bulan Ramadan nampak pula muka dia ni. Saya rasa surau ni pun surau yang terkejut juga ni dipanggil. Awal Ramadan penuh je orang datang. Tengah Ramadan tinggal 2-3 sah dah. Hujung Ramadan tinggal Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siap, Tok Mudim je yang ada ni. Yang lain ghaibul ghuyub semua dah. Kenapa jadi demikian? Kerana hilang kejutan. Padahal patutnya lagi hujung Ramadan, lagi kita tak tinggal surau dan masjid pada diri kita. Saya anggap tempat tuan-tuan ni bukan dianggap surau dah. Dia dianggap masjid dah ni. Dan tuan-tuan boleh intikaf dah. Cuma nama saja dipanggil demikian. 10 akhir Ramadan ni, jangan tinggal dah masjid ni. Senang cerita ni. Tuan-tuan kena letakkan, ni di antara tempat yang kita ni, kena duduk untuk kitanya, jangan tinggal 10 akhir Ramadan. Yang usia 60 tahun ke atas tu, jangan duduk kat rumah lagi lah. 60 tahun ke atas ni, ibu-ibu dan ayah-ayah yang umur 60 tahun ke atas, 10 akhir Ramadan datang ke tempat ini. Bawa tilam-tilam, bawa bantal-bantal. Tidur dekat masjid ni. Jangan balik lagi. Balik bila? Malam raya baru balik dipanggil. Malam raya baru balik. 10 akhir Ramadan, kita kena pastikan dapat malam Lailatul Qadar. Mungkin Ramadan ini, Ramadan yang terakhir dalam kehidupan kita. Tak ada jaminan dah kita akan datang lagi Ramadan yang akan datang pada diri kita. Yang ni yang besar. Rasulullah pada 10 akhir Ramadan, Rasulullah tak balik ke rumah dah. Rasulullah tidur di masjid. Rasulullah beriktikaf. Dan Rasulullah tunjuk bagaimana besarnya nilai 10 akhir Ramadan pada sahabat-sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Suatu Allah jadikan bulan Rejab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan ini merupakan bulan persiapan supaya kita tak terkejut. Sebenarnya alim ulama sebut, yang sebenarnya Allah jadikan bulan Rejab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan ini bukan untuk kita nak sambut raya sangat, tidak. Tetapi yang besar lagi, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan bulan Rejab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan ini agar kita tak terkejut bila kita dipanggil menghadap di hadapan Allah, seorang-seorang menghadap di hadapan Allah nanti. Yang ni yang lebih besar. Bersiap untuk masuk kubur keseorangan. Bulan Rejab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Dalam 3 bulan ini, kita kena anggap bulan ni bulan yang terakhir perjalanan hidup kita. Boleh jadi masa ni kita tak akan jumpa lagi saat-saat yang lebih indah daripada 3 masa
yang Allah jadikan, 3 bulan yang Allah jadikan pada kita ini sendiri. Lalu kita diajar supaya 3 bulan ni bulan bersiap. Bersiap untuk apa dia? Kamu tunjukkan gembiranya kamu saat mana beraya, kamu tunjuk bagaimana kamu beraya dalam kubur. Bila masuk kubur, kamu rasa gembira macam mana? Begitulah cara yang diajar. Satu beraya ni, jangan tiru yang disebut dengan artis. Jangan tiru yang disebut dengan pelakon-pelakon dan seumpamanya. Raya ni tak ada kaitan dengan mereka. Raya yang sebenar, bila kamu masuk dalam kubur, dan kubur itu berubah menjadi taman pada taman-taman syurga, dan tidak menjadi kawah kepada kawah-kawah neraka. Allah jadikan 3 bulan ini, supaya kita ni tak terkejut. Di antara benda yang terkejut dalam hidup kita, saya pernah memukaddimahkan dahulu dekat tempat ini kan. Saya cerita di antara benda yang pada diri kita ni, benda yang penyakit yang kita akan lalui dalam hidup kita, benda yang besar ialah kita ni rasa menyesal bila kita mula dipanggil untuk menghadap di hadapan Allah. Bila kita menyesal dalam hidup kita ni, yang pertama kita menyesal bila kita tengok malaikat mula berdiri di hadapan muka kita. Malaikat maut datang berdiri depan muka kita. Malaikat maut halau salat kita. Halau yang disebut dengan malaikat maut mula sebut saja, wahai anak Adam, aku cari setitik air untuk kamu telan, sudah tidak ada. Aku cari selangkah untuk kamu melangkah, sudah tidak ada. Aku cari sepatah kataan yang keluar daripada mulut kamu, sudah tidak ada. Wahai roh, sila keluar daripada jasad ini. Sebut keluar tu, kebanyakan mulut-mulut manusia ni, dia akan sebut apa dia? Yang pertama dia akan sebut, Allah rakam terus, laula akhartani ila ajalin qarib. Bagi tahu kepada malaikat bagi tahu kepada Allah sekejap, jangan bagi mati lagi malaikat. Sekejap je malaikat. Kenapa jangan bagi mati? Fa as-saddaqah, sekarang juga saya nak bersedekah. Wa akum minas salihin, sekarang juga saya nak menjadi hamba Allah yang saleh. Walan yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Malaikat jawab terus, Allah tak akan tangguh saat ajal bila sampai di kalangan kamu. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Maha mengetahui apa yang akan kamu kerjakan kalau ditangguh lagi saat kematian dalam hidup kamu. Ini kali yang pertama, penyesalan dalam hidup. Kali yang kedua kita menyesal bila roh sampai di halkum. Saya tak cadang nak cerita panjang lagi ni. Yang cerita tentang ni saat penyesalan dalam hidup kita ni. Bila kali yang pertama, bila malaikat mula berdiri depan muka. Kali yang kedua, bila roh kita ditarik sampai di halkum. Bila roh ditarik sampai di halkum, kebanyakan mulut manusia ni, Allah rakam kata-kata yang keluar daripada mulut dia. Dia sebut apa dia? Dia sebut terus pada Allah, qala inni tubtul an. Bila roh sampai di halkum, tiba-tiba mulut sebut, sekarang juga saya taubat ya Allah. Waktu hidup dia nak taubat, tak taubat. Orang kita ni waktu hidup bukan taubat, dia tahu buat, dia panggil. Waktu mana hidup, bila roh sampai di halkum, tiba-tiba mulut ni sebut terus, qala inni tubtul an. Sekarang saya taubat ya Allah. Mereka jawab terus, walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at. Tidak dianggap taubat orang yang hidup dia sentiasa melakukan perkara-perkara yang buruk. Hatta iza hadara ahadahumul maut, sehingga roh dia ditarik, digentak sampai di halqum, qala inni tubtul an. Di waktu itu lalu mulut dia sebut, sekarang juga saya taubat ya Allah. Allah menjawab, malaikat jawab, tak ada taubat dah. Ni kali yang kedua. Kali yang ketiga, rasa nak taubat ni bila? Kali yang ketiga, waktu mana jenazah kita mula dibaringkan dalam kubur. Bila jenazah kita dibaring dalam kubur, orang letak je jenazah kita, hadap muka ke kiblat, buka muka kita ni, bau tanah depan muka kita, bunyi telapak kaki bawah telinga kita ni, tiba-tiba dengar satu suara di bawah telinga kita ni sebut, sekejap lagi kamu akan lihat apa yang akan aku lakukan pada kalian. Sekejap saja lagi, katanya bawah tanah kita ni. Tanah tu mula sebut. Bila mula orang tutup liang lahat kita, dalam keadaan bunyi tanah-tanah yang turun di atas tu badan kita ni sini, bunyi tanah-tanah yang turun sampai para lutut je. Tanah ni dikebumikan jenazah kita sampai para lutut. Tiba-tiba mulut kita ni akan sebut, qala rabbirji'un, Tuhanku, bagilah peluang untuk aku kembali hidup balik ke atas dunia ya Allah. Nak hidup balik. Kenapa nak hidup balik? La'alli a'malu salihan fima tarak. Kalau aku hidup balik, aku akan buat balik amalan salih yang ku tertinggal dahulu ya Allah. Malaikat jawab terus, kalla, jangan harap kamu boleh hidup balik.
Innaha kalimatun huwa qailuha. Mulut je yang sebut kamu nak hidup, nak hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaum yub'atsun. Sedangkan di belakang kamu akan mula melalui saat barzakh sampai kamu dibangkitkan balik menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Ulama-ulama ditanya, nak hidup balik tu nak hidup ke mana? Nak hidup balik tu, yang mereka nak hidup orang dalam kubur ni, kalau kita boleh dengar suara mereka kita akan tanya dia, kalau kamu nak hidup balik, kamu nak hidup di masa mana dalam hidup kamu? Mereka akan jawab, kami nak hidup bulan Rejab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. 3 bulan ini menjadi bulan dambaan bagi orang dalam kubur untuk kembali hidup di atas dunia. 3 bulan ni. Tapi sayang kita hidup atas dunia, kita tak rasa apa-apa pun 3 bulan ya Allah jadikan ini. Kenapa 3 bulan ini? Sampai peringkat kalau mereka boleh hidup balik, mereka nak hidup bila? Masanya bulan Rejab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Ulama-ulama sebut demikian. 3 bulan ini menjadi bulan yang besar dalam hidup. Kalau kita boleh jaga 3 bulan ini, bernilailah saat mana kita dalam kubur dan bernilailah saat mana kita menyambut Aidil Fitri yang kita akan sambut lepas pada kita menghabiskan bulan Ramadan Al-Mubarak itu sendiri. Kenapa 3 bulan ini? Ulama-ulama tanya lagi, kenapa 3 bulan ini? Rupa-rupanya 3 bulan ini bulan tarbiyah yang disusun oleh Allah kepada setiap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rejab Allah jadikan bulan untuk kita mengukuhkan keyakinan kita dengan Islam. Allah sengaja masukkan bulan Rejab, bulan untuk mengukuhkan keyakinan dengan Islam. Hidup ini jangan longgar keyakinan kamu dengan Islam. Saya nak sebut sikit pada tuan-tuan, orang kita ni lagi lama hidup lagi longgar terhadap Islam. Dia jadi demikian. Orang Islam ni lagi lama hidup, kalau dia tak menambah ilmu, lagi longgar keyakinan dengan Islam. Longgar dalam diri kita. Longgar kenapa? Longgar bila ditimpa dengan ujian. Ujian apa yang besar dalam hidup kita ni sampai kita longgar dengan yang disebut dengan Islam ni? Ujian ditimpa dengan ujian kecintaan pada dunia. Terlampau cinta dengan dunia. Bila kita terlampau cinta dengan dunia, longgar keyakinan kita dengan Islam. Dalam hidup ini sepatutnya lagi lama lagi kuat yakin kita dengan, lagi lama kita hidup lagi cinta akhirat. Lagi cinta akhirat, patutnya demikian. Tapi tak, sayangnya dalam hidup kita lagi lama kita hidup lagi cinta dunia. Lagi lama hidup lagi cinta dunia. Yang menyebabkan bila kita cinta dunia, longgarlah keyakinan kita dengan Islam. Saya buat contoh yang mudah apa dia? Cintanya kita terhadap dunia ini sendiri. Dalam hidup kita ni, orang sebut pada kita, solat berjemaah lebih baik daripada solat seorang diri. Sebanyak dalam hadis Rasulullah sebut, as-salatul jamaah khairun min as-salatil fazzi bi 27 darajah. Semayang berjemaah lebih baik daripada semayang seorang diri sebanyak 27 kali ganda. Tuan-tuan tanya masyarakat kita, 27 kali ganda datang semayang. Kalau kita semayang, kita boleh jaga solat kita berjemaah 27 kali ganda. Masyarakat kita tak nampak. Tak nampak nilai 27 kali ganda. Cuba tuan-tuan tukar sekali. Semayang berjemaah lebih baik daripada semayang seorang diri sebanyak RM27. Kita sebut demikian. Setiap kali lepas semayang, Tok Imam bagi RM27 seorang. Saya rasa seorang ni tak muat, rasa tak menengah. Saya rasa seorang ni tak muat terus. Datang semua dengan cucu-cucu pun datang. Siap bagi tahu pada Tok Imam, Tok Imam, cucu saya ni solat juga tadi, jangan lupa ya. Nak sebutnya gambaran, kita dah mula meyakini apa dia? Meyakini terhadap harta. Kita tak yakin terhadap Islam. Orang kita mana yakin terhadap Islam dalam hidup kita? Cuba kita tengok sekarang kan, masuk meminang anak dara orang, masuk je meminang anak dara orang. Orang akan tanya terus, kerja apa? Yang nak kahwin dengan anak saya ni, kerja benda? Dia tanya demikian. Kita pun jawab, Bilal masjid je. Kita jawab demikian. Dia pun jawab terus, dia jawab demikian. Terus. Bilal masjid, nak kahwin dengan anak perempuan saya. Anak perempuan saya PhD tahu. Anak perempuan saya ni, dia ijazah tahu. Anak perempuan saya ni bukan sijil palsu ni. Dia sebut demikian. Nak sebutnya, dia gambarkan anak-anak perempuan dia. Kamu sekadar ini je kamu nak kahwin dengan dia. Kamu kerja Bilal masjid je. Nilai orang kita demikian. Padahal Bilal masjid ni
Adik-beradik pada Bilal bin Rabah. Besarnya nilai mereka. Bilal ni, jangan pandang hina pada Bilal. Siap masjid, jangan pandang hina. Siap kan? Orang tanya, kerja apa? Kerja siap masjid je. Siap masjid je dia nampak. Padahal siap ni, Rasulullah solat jenazah pada seorang wanita zaman Rasulullah yang menjadi siap di masjid Rasulullah. Seorang wanita kulit hitam yang jadi siap. Orang tak peduli pun pada dia. Satu hari Rasulullah pandang, lepas sembahyang Rasulullah pandang, tak nampak wanita tersebut. Bila tak nampak saja, Rasulullah tanya sahabat-sahabat, mana perempuan itu yang biasa membersihkan masjid, yang jaga masjid kita? Mana perempuan tersebut? Sahabat-sahabat memandang di antara satu sama lain. Pandang, Rasulullah tanya, kenapa pandang-pandang? Sama-sama kalian. Katanya sahabat, ya Rasulullah, penting sangat ke wanita tersebut pada diri kamu? Rasulullah tanya, ke mana wanita tersebut? Lalu sahabat jawab, dia telah meninggal dunia 2-3 hari yang lepas ya Rasulullah. Rasulullah terkejut, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Rasulullah sebut terus. Rasulullah sebut pada sahabat-sahabat ni, tunjukkan aku di mana kuburnya. Kenapa kalian tak bagi tahu pada aku? Rasulullah sebut demikian. Kenapa kalian tak bagi tahu pada aku? Rasulullah sebut demikian. Lalu sahabat-sahabat rasa bersalah ni, tunjuk kubur wanita itu. Rasulullah datang dan Rasulullah solat jenazah. Rasulullah solat di atas kubur, solat gaib pada wanita tersebut. Rasulullah sebut, sekejap tadi kuburnya gelap. Tiba-tiba bila aku solat di atas kuburnya, aku melihat terang benderang kuburnya bercahaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Besarkan nilai siap. Tu siap je. Nak sebutnya gambaran, kita anggap dia tu je pada diri kita. Yang kita nampak lekeh pada kita. Tapi oleh kerana kita tak nampak keyakinan kita mula melonggar. Yakin dengan apa dia? Yakin dengan harta. Yakin dengan jawatan. Yakin dengan selain daripada Islam. Bila kita hidup ni semakin longgar dengan Islam, datang ujian, kita mula teragak-agak dengan Islam. Yang ni yang jadi bahaya. Allah jadikan bulan Rejab. Bulan Rejab nak suruh apa dia? Kamu datanglah ujian macam mana pun dalam hidup kamu, kamu jangan lupa tentang Isra' Mi'raj. Bila kamu kena uji dengan ujian dalam hidup kamu, kamu nampak terus perjalanan yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Isra' Mi'raj. Nak mengukuhkan keyakinan. Walaupun di sudut logiknya tak logik. Tak logik di sudut logik akal, Isra' Mi'raj. Tapi Allah jadikan Isra' Mi'raj dalam bulan Rejab ini dengan tujuan apa dia? Tujuan nak suruh kita yakin dengan Islam. Sehingga kan kita mati, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali saat mana kamu mati, betul-betul kamu dengan Islam. Orang kita tak yakin kat mana? Ada orang tanya, Ustaz, tak yakin kat mana Ustaz? Kalau tak yakin, saya tak datang dah masjid Ustaz. Kalau tak yakin, saya tak datang dah sembahyang berjemaah. Saya sebut tak. Orang kita tak yakin dalam ekonomi Islam. Ekonomi Islam mana orang kita yakin? Dia lebih yakin dengan ekonomi yang disebut dengan kapitalis dibanding dengan ekonomi Islam. Kita sebut berulang kali, kembali pada ekonomi Islam. Kalau nak suruh selamat, kembali pada ekonomi Islam. Tak. Kita cuba dengan idea kita. Walaupun di saat mana ekonomi yang lain semua menjadi fragile, menjadi hancur sedikit demi sedikit, dalam keadaan yang tak kukuh, kita tak nak kembali pada ekonomi Islam. Orang kita pergi kepada bank kan, bila pergi pada bank, pegawai bank tanya, nak buat loan cara Islamik ke cara konvensional? Dia tanya balik pegawai bank sebut, mana yang untung? Dia tanya, mana yang untung? Dia tanya balik, mana yang untung? Padahal pegawai bank tu dah bagi tahu dah, ni cara Islamik, ni cara konvensional. Patutnya dia tak buat pilihan dah. Bila sebut saja ni cara Islam, saya terima Islam. Saya terima Islam je, cara ekonomi Islam. Tu ekonomi. Dalam bidang pendidikan, orang kita tak yakin pendidikan Islam. Mana yakin pendidikan Islam? Orang tanya dia, hantar anak ke mana? Tak hantar anak menghafal Quran ke? Dia tanya balik, ada masa depan ke Ustaz? Dia tanya. Menghafal Quran ni, nak kerja jadi imam saja ke? Tengok bagaimana tak yakin. Habis tu, kamu hantar anak ke mana? Saya lebih percaya sekolah, saya lebih percaya anak saya dihantar ke sekolah sekular dibandingkan dengan sekolah agama. Orang kita tak yakin dengan sistem pendidikan Islam. Sehingga kan kita lebih yakin dengan sistem pendidikan sekular. Bukan saya nak tolak sistem pendidikan sekular sepenuhnya, tidak. Tapi saya nak sebut di sudut priority, di sudut keutamaan, aulawiyat dalam hidup. Padahal yang dia belajar di sekolah tu
kebanyakan yang kita belajar, bila kita habis, kita tak guna-guna pun yang kita belajar di sekolah tersebut. Mana orang kita belajar untuk menghabiskan masa je dalam hidup dia. Bila dia habis belajar, dia tak guna pun ilmu yang dia belajar tadi. Yang dia kena guna Al-Quran dan hadis Rasulullah. Bila dia habis, dia belajar tak belajar? Dia tak belajar. Al-Quran, orang kita tak belajar Al-Quran. Orang kita tak belajar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila tak belajar Al-Quran, tak belajar hadis Rasulullah. Bila dia hidup dalam dunia yang nyata, tiba-tiba dia tak mampu untuk dia nak menghadapi saat-saat ujian yang dilalui dalam hidup mereka tersebut. Yang kita belajar kan, saya buat contoh yang mudah lah. Dulu-dulu kita belajar sejarah kan. Saya tak nafikan sejarah tu tidak. Kita belajar sejarah kan, hafal sejarah para mesuara. Ingat pada diri kita ni, bila habis saja belajar, tak guna-guna pun para mesuara tersebut. Yang kita guna sekarang Uping Ipin je dipanggil. Tu pun Uping Ipin pun tak guna. Guna Doraemon pula tu sekarang. Doraemon kan, yang saya dua ni untuk replika apa dia, untuk melawat Malaysia ni, digunakan Doraemon tersebut. Marah Uping Ipin pula dipanggil. Nak sebutnya gambaran bagaimana masyarakat kita. Yang kita belajar, kita tak guna. Yang kita kena guna, kita tak belajar. Benda yang kita guna apa dia? Al-Quran. Al-Quran. Tanya anak-anak muda kita sekarang. Mereka tahu ke surah-surah dalam Al-Quran Karim. Tanya anak-anak muda kita sekarang. Tanya pada mereka, surah-surah. Tolong baca surah-surah dalam Al-Quran Karim. Sebut nama-nama surah. Anak muda kita tak boleh jawab. Tak payah tanya anak muda, tanya anak tua pun tak boleh jawab. Nak sebut tu nama surah je baru. Bukan belum lagi yang dinamakan suruh baca lagi surah yang terdapat dalam Al-Quran Karim. Gambaran tak boleh baca. Kenapa? Padahal yang ni kita nak kena bawa. Bila tuan-tuan tak boleh baca Quran. Saya bubuk banyak kali di mana-mana pun. Siapa-siapa di kalangan kita ni yang tak boleh baca Quran, pastikan umur dia panjang-panjang dan tak mati-mati. Tuan-tuan jangan mati, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan mati, di saat mana tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan masuk dalam kubur, confirm tuan-tuan tak lepas menghadap depan Allah. Tak lepas tuan-tuan. Tak percaya, cuba mati, tak percaya. Nak tengok lepas ke tak lepas. Masuk dalam kubur saja, mereka tanya terus. Quran boleh baca? Bro, boleh baca bro? Quran boleh baca? Tak boleh. Ya Allah. Quran tak boleh baca. Quran tak boleh baca. Tak boleh baca. WhatsApp boleh jawab. WhatsApp boleh baca. Kamu tengok apa tiap-tiap hari? Kamu dalam hidup kamu tengok apa? Sampai peringkat kamu tak boleh baca Quran. Oh, boleh tengok Avengers ke apa dia hari ni? Nak sebutnya ni cerita ni 3 jam boleh tengok. Dalam pawagam kan, hari ni kan kegilaan masyarakat Malaysia kita ni, sampai 3 jam pukul 7 pagi boleh masuk beratur, masuk dalam pawagam. 10 juta dah tiket, 10 juta ringgit dah dapat dah. Belum lagi dimulakan tayangan. Orang kita boleh pukul 7 pagi dah masuk pawagam dah. Indonesia lagi teruk, pukul 5 pagi lagi pergi masuk pawagam. Yang Indonesia, yang Malaysia kita ni sampai 7 pagi itu boleh masuk dah. Kamu tak terasa kamu nak mati ke? Yang kamu beria sangat demikian, sehingga kan sejarah dalam hidup kamu sampai begitu sekali pada diri kamu. Bawa anak-anak ni, bawa dengan cucu-cucu ni, beria sangat nak tengok cerita yang direka oleh orang musuh-musuh Islam untuk merosakkan kita ni sendiri. Kita boleh yakin dengan perkara demikian. Dalam hidup kita ni, ramai mana kita habiskan masa kita dengan benda yang menyebabkan kita hilang keyakinan terhadap Islam. Yang ni disebut dalam pendidikan, orang kita kalah, tak yakin dengan pendidikan Islam. Belum lagi kita sebut dengan politik Islam. Politik Islam, orang kita tak percaya. Orang kita sebut, Ustaz, jangan sebutlah politik ni. Politik ni kotor, Ustaz. Jangan sebut. Habis tu kita sebut. Habis tu kalau kita tak sebut politik, siapa yang boleh sebut politik? Bagi pada orang kotor tu menguasai negara. Begitu. Dalam hidup kita, ulama-ulama tak boleh bercakap tentang politik Islam. Kalau ulama tak boleh bercakap politik Islam, siapa yang nak membetulkan sistem yang disebut dengan penguasaan dalam pemerintahan negara? Kalau ulama-ulama tak boleh terlibat dengan politik, ulama-ulama tak boleh bercakap tentang politik Islam, siapa dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentadbir Madinah kalau Rasulullah tak menggunakan politik? Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar sahabat-sahabat membuka kota Andalusia kalau tidak digunakan politik? Bagaimana Rasulullah mengajar
supaya membuka kota Konstantinopel. Kalau tidak digunakan politik. Nak sebutnya politik Islam. Bila kita tak terlibat dengan politik Islam, yang menguasai terhadap politik ini siapa dia? Orang bukan Islam. Bila orang bukan Islam menguasai, di waktu itu umat Islam tidak ada keupayaan lagi dalam menyusun dan mentadbir yang disusunan negara ini sendiri. Ini cakap banyak kan kena gam kita kan. Nak sebutnya orang kita ni sampai begitu sekali jauhnya mereka dengan keyakinan terhadap Islam. Allah ajar dalam politik ada Islam, dalam sosial ada Islam, dalam ekonomi ada Islam, dalam hiburan ada Islam, semua ada Islam. Sehingga kan Allah sebut wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali saat mana kamu mati kamu benar-benar seorang muslim dalam hidup kamu. Bagaimana Allah suruh kita masuk dalam bulan Rejab dengan syarat bila kita masuk bulan Rejab kita faham terhadap keyakinan kita ni semakin menambah. Yakin terhadap apa dia? Yakin terhadap apa yang ditunjukkan oleh Allah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa benda dalam bulan Rejab? Saya nak ringkaskan saja supaya tuan-tuan boleh faham. Walaupun bulan Rejab dah berlalu pada kita, kita boleh faham 3 benda je yang kita kena letak dalam diri kita. Apa dia? Yang pertama solat. Solat kena jaga. Suatu Isra' Mi'raj, Allah tunjukkan solat. Hidup orang mukmin ni jangan tinggal solat. Kalian tinggal solat, itu simbol kelemahan kalian dan kalian tidak akan berjaya. Siapa yang tinggal solat, dia tak berjaya dalam hidup ni. Siapa yang nak bahagia dan dia nak berjaya, dia kena jaga solat. Solat simbol, dia panggil demikian. Solat ni Rasulullah sebut imaduddin, tiang asas dalam agama kamu yang berada tua dan kamu, solat. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang mendirikan sembahyang, dia sedang jaga solat, dia jaga agama dia dalam tualan dia. Waman tarakaha faqad hadamaddin. Siapa yang meninggalkan solat, dia sudah menghancurkan agama dalam jasad dia. Jangan tinggal solat wahai anak muda. Jangan tinggal solat wahai orang tua. Jangan tinggal solat. Kalau kita seorang mukmin, orang mukmin ni orang yang hidup dia dalam keadaan jaga solat sepanjang masa dalam hidup dia. Solat menjadi keutamaan. Kemudian solat kita dah kita jaga 5 waktu. Solat apa lagi kena jaga? Solat yang disebut berjamaah. Solat berjamaah kena jaga. Siapa yang kena jaga? Kalian yang berusia 40 tahun ke atas, jangan tinggal lagi solat berjamaah. Jangan tinggal solat berjamaah. Solat mana yang kena jaga sangat? Subuh berjemaah dan isyak berjemaah. Ini di antara solat yang kena jaga sangat dalam hidup kita. Kalau kecuali kita ni ada musyaqqah, balik lewat tengah malam. Balik kerana apa dia? Kerana kita ni ada usrah, ada tamrid, ada macam-macam gaya, balik lewat. Kemudian pagi esok bangun. Ulama-ulama bincang. Kalau di saat mana kita ni tak ada kekuatan lagi, solat berjemaah dengan keluarga kita. Yang kita mampu ini sendiri. Tapi kalau sebaik mungkin, solat berjemaah di masjid. Itu keutamaan dalam kehidupan kita. Jaga solat. Dia panggil solat, sama ada solat isyak berjemaah ataupun subuh berjemaah. 2 waktu ni kita jaga sangat. Isyak mesti berjemaah. Subuh mesti jaga solat berjemaah. Keutamaan dalam hidup kita ni, jaga pada diri kita. Kenapa 2 waktu ni? Rasulullah sebut, itu menunjukkan kamu seorang mukmin ataupun kamu seorang munafik. Kalau kamu boleh jaga 2 waktu ini, kamu mukmin. Kalau kamu tak boleh jaga 2 waktu ni solat berjemaah, tanda kamu munafik, wahai orang lelaki. Orang lelaki jaga yang demikian. Orang perempuan, kalau kalian dapati ibu-ibu, kalau ibu-ibu dapati suami ibu-ibu ni sukar jaga solat subuh berjemaah ataupun isyak berjemaah, ibu-ibu sedang memiliki suami yang munafik dalam hidup. Suami ibu-ibu tu memang seorang munafik sebenarnya. Dia panggil demikian. Tapi malam ni jangan sebut lagi. Jangan balik ke rumah malam ni, bagi jumpa dengan suami kita, bang, abang dengar tak ceramah tadi? Abang memang munafik bang. Jangan sebut lagi. Malam ni diam-diam dulu. Senyap-senyap dulu. Pagi esok, kerja ibu-ibu apa dia? Kejut suami kita. Bangun bang, bangun. Bangun awal-awal sikit bang. Jom pergi solat subuh berjemaah. Kalau abang perlu saya teman. Ni didik. Selama mana kena pujuk ni? Selama mana kita hidup ataupun sampai bila kita kena pujuk suami kita? Sampailah kita mati ataupun suami kita mati. Jangan berhenti memujuk suami kalian untuk jaga solat subuh berjemaah dan isyak berjemaah. Sama juga isyak. Subuh sama. Bila dia subuh je, dengar je dekat dengan azan tersebut, kita kejut suami kita. Bangun bang, bangun. Bangun bang.
Kejut suami kita ni. Bangun abang pergi solat subuh berjemaah. Kemudian abang kejap je, 2 rakaat je bang. Lepas tu abang balik sekali. Sebut demikian pada suami itu. Bila suami kita tarik je kain semut, tutup je telinga dia, tak nak dengar, kita buka perlahan-lahan kain semut dia tu. Bisik dekat telinga dia. Ma rabbuka, kita sebut. Bingkah bangun terus. Nak sebutnya gambaran, nak suruh, nak didik suami kita ni. Supaya suami kita bangun, kemudian lepas pada itu, anak-anak lelaki dan menantu kita semua boleh jaga solat subuh berjemaah. Saya harap keadaan ini boleh terjadi di surau tuan-tuan ini, di masjid tuan-tuan ini. Lepas pada ini kita akan ada orang-orang yang sentiasa menjaga solat subuh berjemaah di kalangan kita. Biar subuh berjemaah ni semeriah dengan apa dia? Semeriah yang disebut dengan hari Jumaat. Hari Jumaat yang hadir orang-orang lelaki yang datang untuk bersiap mengerjakan ibadah yang disebut dengan subuh berjemaah ni sendiri. Cuma jangan guna bahasa yang kasar-kasar ibu-ibu dalam mengejut pasangan hidup kalian. Jangan guna bahasa kasar-kasar dengan suami kalian. Kejut suami ni, orang lelaki dia pantang guna bahasa yang kasar-kasar pagi-pagi. Jangan. Kejut suami, bangun bang, pergi semayang subuh berjemaah, pergi. Muka munafik je seorang-seorang. Jangan sebut guna bahasa demikian, jangan. Makan penampau tawa kita bagi sesuatu. Jangan guna bahasa yang lemah lembut je. Bang pergi bang, abang pergi, rumah tangga kita Allah turunkan ketenangan. Allah kurniakan kebaikan. Pujuk dan pujuk. Orang lelaki ni, di antara benda yang hebat dianya, dia akan termakan pujuk dengan isteri dia. Termakan pujuk. Bukti Nabi Adam AS. Nabi Adam AS tu, sampai termakan pujuk, sehingga kan dalam keadaan termakan buah yang dipesan, yang dilarang oleh Allah. Termakan juga buah dalam syurga tersebut. Nak sebutnya Nabi Adam tu pun kena pujuk pada Hawa. Padahal waktu tu, mana ada Giant pun, mana ada Tesco lagi pun. Tak ada pun pasar raya. Yang pujuk ni syaitan je. Syaitan pujuk melalui Hawa. Tapi Nabi Adam AS termakan dengan pujukan tadi. Nak sebutnya kuasa isteri memujuk dan digunakan kuasa pujuk tadi untuk mentaati perintah Allah SWT. Ini kelebihan dipanggil demikian. Yang pertama salat. Yang kedua, yang kena faham sangat, nak suruh kita timbul keyakinan. Rasulullah dalam Isra' Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipertontonkan terhadap syurga Allah. Sebut syurga Allah tu, Rasulullah senyum je. Nak suruh kita ni semangat. Dalam hidup kita ni, aku hidup ini untuk apa? Kalau orang tanya, hidup kita ni buat kerja, makan, minum, untuk apa? Untuk dapatkan syurga. Tak ada faedah langsung kita hidup. Rumah besar, kereta mewah, jawatan hebat, kemudian pengaruh ramai. Bila mati masuk neraka terus kita. Tak ada manfaat langsung kita hidup demikian. Hidup kita mesti tak matlamat. Matlamat kita apa dia? Syurga. Syurga ni sentiasa diulang dan diulang. Jangan ejek orang. Jangan kata pada orang. Bila orang sebut pada kita, ini jalan-jalan ke syurga. Jangan kita sebut, engkau pemegang anak kunci syurga kau. Kita pula sebut demikian. Orang tunjukkan jalan. Jalan ke syurga. Rasulullah tunjuk jalan ke syurga. Nak suruh apa dia? Berebut masuk syurga. Rasulullah sebut, bila sebut saja tentang syurga, sebut saja syurga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut apa dia? Aku tengok syurga, orang yang paling ramai di kalangan umat aku yang masuk dalam syurga ialah orang-orang miskin, kata Rasulullah. Orang miskin ni jauh lebih ramai daripada orang kaya yang masuk syurga juga, tapi jumlah yang sedikit. Dan dia pula masuk syurga tu lambat je orang kaya yang masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sejarak mana? Rasulullah sebut jarak orang kaya dengan orang miskin yang masuk dalam syurga ni sejarak 40 kharifan, sejarak lebih kurang 40,000 tahun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 40,000 tahun barahan sekian. Nak sebutnya jarak. Kenapa orang miskin sampai peringkat Rasulullah baca doa? Rasulullah baca doa, Allahumma ja'alna miskinan wa amitna miskinan wahsyurna yaumal qiyamati masakin. Ya Allah, jadikanlah aku orang miskin, matikanlah aku dalam keadaan miskin, kumpulkanlah aku di akhirat nanti dengan orang-orang miskin, ya Allah. Rasulullah baca doa. Saya jamin doa ni kalau saya baca pun tuan-tuan tak ada seorang pun amin tadi dipanggil. Orang kita baca doa jadi miskin, tak naklah ustaz disebut. Jadi miskin, kita semua nak jadi kaya kan? Orang kita tanya pula, tak ada ke doa jadi kaya ustaz? Ada. Rasulullah baca doa jadi kaya. Allahumma aghnina bihalalika an haramik. Ya Allah, kayakanlah saya daripada sumber yang halal. Jangan kaya saya daripada sumber yang haram, ya Allah. Nak sebutnya,
Kenapa Rasulullah baca doa jadi miskin? Kenapa miskin? Karena miskin orang tawaduk. Kemiskinan tadi menjadikan seorang tawaduk. Biasanya orang ni, kalau dia banyak harta, dia jadi tawaduk terus. Melampau terus dalam hidup. Kalla innal insana la yatgha ar'a hustaghna. Allah sebut demikian. Jangan begitu manusia ni. Senang kamu jadi tawaduk. Bila kamu jadi tawaduk, ar'a hustaghna. Bila kamu rasa kamu cukup, bila kamu rasa kamu kaya, bila kamu rasa kaya, kamu jadi melampau terus dalam hidup kamu. Cakap lain terus dalam hidup. Nak sebutnya bila jadi kaya, kamu jadi sombong. Kesombongan ini menjadi bahaya. Sombong ini tak layak untuk kamu masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nak jaga pada diri kitanya, jangan sampai demikian dalam hidup kita. Islam tak larang nak jadi kaya. Tapi Islam nak suruh kaya, semakin kaya kita disertai dengan ilmu. Jangan kaya disertai dengan perasaan tamak. Jangan. Tapi kaya disertai dengan keadaan kita beramal, menjadi taat pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadilah macam Abdul Rahman bin Auf, jadi bagaikan Abu Bakar As-Siddiq, jadi bagaikan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kaya-kaya di kalangan mereka. Tapi kaya mereka, semakin kaya mereka guna kekayaan itu untuk kerja-kerja Islam yang banyak yang diperlukan dalam hidup ini sendiri. Tuan-tuan, biasa ke tuan-tuan tengok kereta Maserati datang semayang jemaah di masjid ini, tuan-tuan? Biasa ke tuan-tuan tengok kereta Ferrari datang semayang jemaah di sini? Bukan kereta tu, tuan kereta tu dipanggil begitu. Biasa ke kita tengok kereta mewah-mewah datang semayang jemaah di masjid, di surau? Jarang. Biasa datang ke sini, kereta yang menyawa tak lepas itulah dipanggil. Yang sampai-sampai di sini, mati terus dekat masjid dipanggil. Tuan dia balik jalan kaki je. Panggil Grab je, senang kita. Nak sebutnya gambaran bagaimana kereta-kereta mewah ni ke mana? Tak ada pemilik ke? Kereta mewah ni ramai. Tapi kenapa tak datang ke surau, ke masjid? Saya bangga tengok anak-anak muda yang datang dengan motor-motor besar yang datang ke surau, ke masjid. Ini satu pendekatan yang baru, yang bagus. Yang saya nampak kenderaan motor-motor yang mewah ni datang semayang berjemaah di masjid ni, saya kagum dengan kalian. Bagus kalian, orang yang demikian. Tapi saya tak nampak lagi kereta-kereta mewah yang datang semayang berjemaah di masjid dan di surau. Kenapa? Kerana kita rasa sombong dan takbur. Kenapa kita jadi demikian? Kereta-kereta ni ke mana? Orang-orang yang banyak harta benda ni ke mana? Atas jalan raya. Dekat hotel-hotel mewah. Mereka parking di mana? Kelab-kelab mewah. Yang mereka habiskan masa dengan kerja-kerja yang tak ada manfaat dalam hidup mereka. Datang ke surau, datang ke masjid, supaya kita boleh selamat dengan kemewahan yang Allah bagi itu. Paling tidak kita boleh masuk juga syurga. Walaupun orang miskin dahulu masuk, tapi orang kaya dia masuk juga ke dalam syurga. Bila jarak dia lambat pun. Kenapa? Kerana dia banyak sesi soal jawab. Sesi soal jawab dibandingkan dengan orang miskin. Orang miskin, Allah tanya je orang miskin. Televisyen ada televisyen. Televisyen tak ada, ya Allah. Orang miskin jawab tak ada terus. Habis kamu tengok apa? Tengok besen je, ya Allah. Orang miskin kan senang. Hari-hari tengok besen. Nak tengok anak bulan, dia panggil demikian. Kan zaman-zaman kita kecil-kecil dahulu, nak tengok anak bulan kan letak besen kan? Letak besen, kemudian tengok dalam besen. Jumpa tak jumpa anak bulan. Tapi cuba tanya orang kaya. Televisyen ada televisyen. Dia tanya balik, yang berapa inci, ya Allah, dia tanya. Tu Allah tak tanya lagi, astro ada tak ada astro. Astro beyond ke tak beyond astro kamu. Astro kamu bayar tiap-tiap bulan RM120, RM120 sebulan. Kamu derma untuk seorang masjid ada RM120 sebulan. Kalau tuan-tuan tak boleh derma sebanyak yang sama tuan-tuan bayar pada astro, baik tuan-tuan jual malam ni, tuan-tuan. Astro, tuan-tuan, tak lepas kita depan Allah nanti. Tanya orang miskin, kasut ada kasut? Kasut tak ada, ya Allah. Habis kamu pakai apa? Pakai slipper je, ya Allah. Slipper jenama apa? Jenama kerok, ya Allah. Tapi kerok pasar malam je, ya Allah. Beli dekat pasar malam RM10 sepasang. Tapi cuba tanya orang kaya, kasut ada kasut? Kasut jenama apa kasut kamu? Kasut kamu tu, satu bilik tu bahagian kasut kamu saja. Orang kaya, berhati-hati kalian dengan kemewahan yang ada pada kalian. Nanti tak lepas depan Allah nanti. Penat. Nak ajar pada diri kita supaya kita ni menjadi kerinduan pada syurga. Biar kita ni berebut dalam hidup kita nak masuk syurga. Guna harta kekayaan kita untuk kerja Islam. Bagi, tanya lagi. Islam nak apa lagi? Agama nak apa lagi? Jangan kita sibuk nak memewahkan kita, tertinggal kita terhadap agama kita. Rugi kita, panggil demikian. Rasulullah
Bila cerita saja tentang syurga, Rasulullah senyum panjang. Kemudian yang ketiga, Rasulullah ditunjukkan tentang neraka. Rasulullah tunjuk tentang neraka. Ni dalam bulan Rejab yang lepas. Tuan-tuan kena sebut ada keluarga kita. Bila sebut neraka, Rasulullah nangis terus. Basah janggut Rasulullah. Sampai peringkat basah janggut Rasulullah ni, nangis teresak-esak. Bukan nangis biasa-biasa. Rasulullah nangis dalam keadaan teresak-esak ni. Sampai Fatimah Zahra datang. Tanya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah? Menangis begini rupa. Rasulullah kata, aku ditunjukkan dalam malam Isra' Mi'raj aku tentang neraka Allah. Aku tengok orang yang paling ramai di kalangan umat aku yang dihumban ke dalam neraka Allah ialah orang perempuan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang perempuan yang paling ramai. Jangan pula orang lelaki luruk dada pula lega tak masuk neraka dah kita. Jangan. Kenapa orang perempuan? Kenapa Rasulullah sebut orang perempuan? Sehingga kan Fatimah Zahra turut serta untuk menangis. Orang perempuan. Rasulullah kata, sebab tu saya minta kalau tuan-tuan ada masa, tuan-tuan panggillah orang perempuan kawasan ni, panggil mereka semua datang ke surau, ke masjid ni, duduk berkumpul, cerita tentang wanita-wanita yang dihumban ke dalam neraka Allah. Bagi tahu pada mereka, jangan kita masuk dalam golongan itu. Cerita tentang pada perempuan-perempuan Islam. Bagi tahu pada mereka, kenapa orang perempuan yang paling ramai, sedangkan orang perempuan paling senang masuk dalam syurga Allah. Tiba-tiba orang perempuan paling ramai dalam neraka Allah. Kenapa? Saya simpulkan saja, kerana orang perempuan tak boleh jaga dua perkara. Dua perkara dia tak boleh jaga. Yang pertama, dia tak boleh jaga Allah dan juga Rasul. Orang perempuan payah nak jaga Allah dan juga Rasul. Kat mana orang perempuan payah? Yang pertama, orang perempuan payah nak jaga solat. Orang perempuan payah nak jaga solat ni payah. Bila dia payah? Bila dia uzur. Bila dia uzur tu darah kering, darah kotor dia kering. Bila darah kotor dia kering, saat itu menjadi saat yang sukar untuk dia jaga solat. Bila? Kadang-kadang dia kerja, darah kotor dia kering pukul 9 pagi, pukul 11 pagi. Masuk zuhur, dia tak semayang, dia tak mandi. Dia nak mandi kat pejabat, dia tak mandi. Kemudian masuk asar, dia tak balik lagi. Maghrib baru dia sampai kat rumah, dia mandi. Dia tinggal 2 waktu dalam hidup dia. Orang perempuan dia tidur, saat mana dia tidur, darah kotor dia dah kering. Kering pukul berapa? Pukul 8 malam. Pukul 8 malam, waktu maghrib. Tiba-tiba dia isyak, dia tak cek. Kemudian dia tidur, dia bangun besok baru dia terjaga. Dia cek, rupa-rupanya dah kering, darah kotor dia. Dia bangun, dia mandi, dia terus salat subuh. Dia tinggal 2 waktu dalam hidup dia. Orang perempuan payah nak jaga yang ni. Ulama tanya, habis tu siapa kena tanya? Siapa yang kena jaga orang perempuan saat ini? Kalau dia jadi ayah, dia layaknya untuk jaga terhadap anak perempuan dia. Kalau dia seorang suami, dia selayaknya tanya tentang isteri dia, bagaimana terhadap solatnya. Kita ni orang lelaki ni kena sibuk jaga pasangan hidup kita ni. Solat bagaimana? Kejut sebelum subuh lagi, dah kejut dah. Solat bahaya, nanti tertinggal solat satu waktu nanti. Kenapa dia tak jaga solat waktu mana saat kering tersebut? Jangan sibuk tanya dah kering ke belum, je. Tanya tentang apa dia? Tanya tentang bagaimana solat. Bagaimana solat yang perlu dijaga dalam hidup di kalangan kita ini sendiri. Solat orang perempuan payah nak jaga. Yang kedua, orang perempuan payah nak jaga apa dia? Aurat orang perempuan payah nak jaga. Aurat orang perempuan seluruh tubuh badan kecuali muka dan tapak tangan. Ni aurat orang perempuan. Sehingga kan suara pun setengah alim ulama kata kalau merdu sangat dia jadi aurat. Merdu sangat menjadi aurat. Allah sebut wala taqda'na bil qaul fayatma'al ladzina fi qulubihinna marad. Allah sebut jangan lentuk-lentukkan suara kamu wahai orang perempuan. Nanti berpenyakit hati orang lelaki yang mendengar tadi. Nak sebutnya aurat orang perempuan. Suara dia tu kalau merdu sangat tak boleh nak ditayangkan pada orang ramai. Tak boleh nak lenggok-lenggokkan di hadapan orang ramai. Nak sebutnya sampai tahap demikian. Suara orang perempuan ni pula, orang perempuan ditanya, kenapa Ustaz jadi susah begitu sekali? Allah jadikan kenapa sampai susah begitu sekali? Kami ni yang aurat orang lelaki bagaimana aurat orang lelaki? Kita jawab aurat orang lelaki, ulama-ulama sebut di antara lutut sampai pusat. Orang perempuan tanya, kenapa sikit sangat? Aurat orang lelaki tak aci ya? Dia sebut demikian. Aurat orang perempuan
Habis seluruh tubuh badan kecuali muka dan tapak tangan. Dengan suara-suara pun nak jadi aurat juga. Macam mana Ustaz? Kita jawab, tak, orang perempuan ni Allah jadikan dia cantik. Dibandingkan dengan orang lelaki, jauh cantiknya orang perempuan. Rambut dia cantik, tengkuk dia cantik, kepala dia cantik, lengan dia cantik, suara dia pun cantik. Suara orang perempuan kan cantik kan? Saya biasa orang perempuan telefon pada saya. Telefon, Ustaz, bolehlah jemput Ustaz di ceramah di masjid saya ya Ustaz? Ceramah apa? Ceramah untuk orang perempuan saja Ustaz. Ustaz datanglah ya. Bila kita sebut, dia pun bagi tarikh sekian-sekian. Pukul 3 petang Ustaz. Boleh ya Ustaz? Bolehlah dia sebut. Kita pun lama-lama bolehlah kita sebut. Boleh juga sebab dengan suara dia merdu sangat. Suara tu merdu, bolehlah. Boleh juga kita. Nak sebutnya demikian. Datang, kita tengok tu, dengar suara tu macam Sweet 17 je kita dengar. Datang tengok nenek orang dah rupa-rupanya. Nak sebutnya, suara tu merdu. Ni dia jadi demikian. Allah jadikan suatu orang perempuan tanya, habis tu suara merdu ni untuk siapa Ustaz? Dah merdu sangat. Untuk apa? Allah jadikan suara saya, bukan saya minta pun jadi merdu. Allah jadikan suara merdu untuk kedamaian rumah tangga kalian. Merdunya suara orang perempuan ni Allah jadikan untuk siapa? Untuk rumah tangga dia. Jaga rumah tangga dia. Antara yang suara merdu ni untuk apa? Untuk tidurkan anak-anak. Tidurkan rumah tangga kita, damaikan rumah tangga kita. Bila anak-anak masuk je rumah, kita mula alunkan suara-suara merdu kita dalam rumah tangga kita. Anak-anak kita masuk dalam bilik masing-masing, masa yang rehat, kita sebut demikian, kalimah-kalimah yang indah. Tidurkan anak. Tak boleh bapa tidurkan. Tak tidur anak. Bapa tidurkan anak. Saya cuba banyak kali dah anak saya. Saya cuba. Bila nak dodoikan anak saya ni, kita ambil je anak kita tu, nak dodoikan dia saja kita sebut. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Ya Allah. Kita sebut macam tu. Anak kita ni pejam celik. Kejap tengok muka kita. Lama-lama dipanggil, Abi, Umi tak ada ke Umi? Tanya kenapa Umi? Dia jawab, tak boleh dengar suara Abi. Takut dia sebut demikian. Dengar suara Abi macam dengar bulldozer je dia sebut demikian. Takut dia sebut demikian. Panggil Umi, Abi dia sebut. Kita pun panggil, Umi datang, anak nak tidur. Tak boleh, tak lena tidur ni anak ni. Umi dia datang. Umi datang je, sebut je. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi Ghairullah. Dia sebut je lena je anak terus. Bukan anak ya, dengan bapak-bapak anak pun lena. Tumpang sama tidur. Nak dengar suara yang Allah jadikan demikian. Tidurkan anak ibu, bangunkan anak bapa. Islam disusun demikian. Tidurkan anak ibu, bangunkan anak bapa. Bapa bangunkan anak. Ibu tak boleh bangunkan anak, tak bangun. Payah nak bangun. Bangun sayang, subuh, bangun. Dia sebut demikian. Bangun tu kejap lagi Umi, dia pegang kepala Umi, tersembam dengan Umi dia panggil. Bapa berdehem je. Terduduk terus anak. Zaman dahulu lah. Bapa zaman dahulu kan. Anak ingat lagi arwah ayah dahulu. Dia berdehem je. Tu, menogok terus bawah katil kita. Tahu dah. Kalau tak bangun juga, mesti kita kena simbah dengan air satu baldi. Nak sebutnya gambaran suara. Tu bapa zaman dahulu lah. Bapa zaman kita ni puas berdehem, anak buat tak reti. 2 kali 5, 5 kali 2 je katanya anak. Nak sebutnya hilang aura. Satu, jangan bercerai. Bila kamu bercerai rumah tangga, dalam hidup kamu, siapa nak tidurkan anak kamu? Siapa nak bangunkan anak kamu? Jangan bercerai dalam rumah tangga kita. Ni isteri tengah mengandung pun cerai juga dia panggil. Kita ni tak kesian ke dalam hidup kita? Jaga dalam hidup kita ni. Islam ajar pada kita ambil manfaat. Ambil manfaat setiap apa yang ada. Jangan sampai peringkat kita ni bercerai-berai dalam hidup kita. Malu kita. Siapa yang
Kalau kamu ceraikan isteri kamu, siapa yang nak tidurkan anak kamu? Siapa nak bangunkan anak kamu? Kamu tak rasa ke dalam hidup kamu bagaimana sukarnya mereka membesar tanpa rasa kasih sayang dalam kehidupan? Islam jaga, Islam suruh jaga. Sebab tu Allah ajar, abghadul halal indallahi at-talaq. Di antara benda yang halal yang dibenci di sisi Allah, paling-paling Allah benci dah abghadul halal. Abghad dipanggil sebenci-benci Allah dalam perkara yang halal yang Allah Subhanahu wa taala benarkan, tapi Allah benci apa dia? At-talaq, kamu cerai. Seolah-olah tidak ada pilihan lain dalam hidup kamu. Jangan demikian. Dalam hidup kita ni, kita kena jaga kerukunan ini. Saya sebut cara umum, saya nak sebut. Walaupun ada beberapa kes-kes yang terjadi di kalangan masyarakat kita. Tapi kes cerai di negara, di Selangor ni, setiap 15 minit sekali. Di negara kita, setiap 15 minit sekali perceraian. Setiap 15 minit sekali perceraian. Kamu bercerai untuk apa? Kamu kahwin untuk apa? Kahwin kan untuk ke syurga Allah kan? Satu Islam suruh kita bertunang. Bertunang ni dengan tujuan apa bertunang? Nak tengok kita ni match ke tak match. Kufu tak kufu. Waktu mana bertunang? Satu Islam larang jangan cinta sebelum bertunang. Bila kamu cinta sebelum bertunang, kamu menarik keberkatan yang Allah telah kurniakan pada diri kamu sebelum daripada ini. Yang itu dah menyebabkan hambar dan kosong bila kamu berumah tangga lepas pada tersebut. Yang ni Islam suruh susun dalam kehidupan. Nak suruh jaga ni. Sebab tu Allah suruh jaga yang ni. Orang perempuan di antara benda yang payah dia nak jaga apa dia? Jaga aurat. Jaga aurat ni payah orang perempuan nak jaga. Nak jaga. Rambut dia payah nak jaga. Satu Allah jadikan orang perempuan rambut dia cantik, tengkuk dia cantik, lengan dia cantik, semua cantik orang perempuan. Kecuali muka dan tapak tangan saja. Yang ni nak kena jaga. Orang lelaki tak secantik orang perempuan. Orang lelaki rambut dia hodoh, kepala dia lagi hodoh. Tengkuk dia hodoh, lengan dia hodoh, betis dia hodoh. Yang cantik dia lutut sampai pusat je cantik. Yang lain tak cantik-cantik dah. Tak percaya cuba orang perempuan jalan belah kain. Jalan belah kain je. Mata lelaki terkelip-kelip memandang. Halal haram ni sudah. Cuba orang lelaki berjalan belah kain, tak ada siapa nak memandang. Macam tiang jamban je nampaknya. Nak sebutnya tak ada selera langsung. Gambaran apa dia? Allah jadikan kemuliaan dengan cara demikian. Faham yang ni? Yang pertama, kenapa orang perempuan masuk neraka Allah? Tak boleh jaga Allah dan juga Rasul. Tak boleh jaga Rasul apa dia? Selawat, tak pandai. Malas nak berselawat. Banyak membawang daripada berselawat dia panggil. Bila kita banyak membawang, guna istilah anak-anak muda kita sekarang. Banyak kita mengumpat dibandingkan kita berzikir, yang menyebabkan kita ni payah nak ingat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hidup kita ni, orang perempuan, saya nak pesan sungguh-sungguh. Mulut kalian jangan lagi banyak bercakap tentang dunia. Banyakkan bercakap tentang akhirat. Demikian juga bagi orang lelaki. Anak sebutnya jaga pada diri kita demikian. Yang pertama jaga Allah dan juga Rasul. Yang kedua, orang perempuan payah nak jaga hati suami. Payah nak jaga hati suami. Jaga, payah bila? Lagi menjelang usia dia tua, lagi payah nak jaga. Lagi payah nak jaga hati suami. Orang perempuan ni sendiri. Kenapa dia? Kerana lagi dia tua, suami dia pun tua, dia lagi tak ada kekuatan. Kudrat dia tak ada. Yang dia ada apa dia? Mulut dia saja ada. Dia guna sepenuhnya kudrat mulut dia untuk menyakitkan hati suami dia. Berhati-hati. Berhati-hati. Suami ni pula, orang lelaki ni saya nak sebut. Orang lelaki ni, PL dia, belum kahwin, banyak mulut. Lepas kahwin, tak ada mulut. Orang lelaki demikian. Orang perempuan, belum kahwin, tak ada mulut. Lepas kahwin, mulut kat mulut, dia panggil. Yang menyebabkan akhirnya, suasana hidup dia tu, sentiasa dalam keadaan yang sukar dia lalui. Orang lelaki belum kahwin, banyak mulut. Lepas kahwin, mulut disimpan dalam hati. Disimpan dalam hati dia. Lepas tu cuba tengok kan, orang lelaki belum kahwin, mulut banyak je. Orang perempuan tak ada mulut, belum kahwin. Orang lelaki sibuk tanya, adik-beradik berapa orang? Agak-agak dia sebut. Tinggal kat mana? Teka dia sebut demikian. Kemudian kalau kita kahwin, nak anak berapa orang? Bagi je lah berapa pun dia sebut. Nak sebutnya orang perempuan belum kahwin, tak ada mulut. Lepas kahwin, mulut dia banyak pula. Sibuk tanya suami dia, bang, nak makan ke tak nak makan ni? Bolehlah katanya suami. Lepas tu nak kena hidang ke tak kena hidang? Terpulang je lah.
Pendek-pendek je suami jawab kan. Bila kita kata, bang, barang ni cantik, nak beli barang yang ni macam ni, boleh tak bang? Boleh je lah, dia sebut. Cantik pun dia nak jawab. Panjang-panjang tu tak ada. Buat je lah. Senang je lah. Dia tak ada mulut lah. Tapi di saat itu, dia menyimpan dalam hati dia. Ibu-ibu, saat itu menjadi bahaya pada keadaan kalian. Kalau Rasulullah ada, di saat mana hati suami tersinggung, kalian meninggal dunia di saat mana hati suami kalian tersinggung, kalian tertutup pintu rapat, pintu syurga Allah, dan terbuka luas pintu neraka Allah untuk kalian. Nak jaga saat ini menjadi sukar. Nak jaga yang ni. Bila nak jaga yang ni menjadi sukar, maka kita diajar supaya berusaha dan berusaha. Berusaha pada diri kita. Tiap-tiap malam minta maaf, bang, maafkanlah saya bang. Saya banyak terkasar dengan abang. Kalau saya mati, redakan saya bang. Sebut demikian. Kalau abang mati pun, reda juga bang. Kita sebut demikian. Maknanya kita minta dalam hidup kita ni, jangan hidup kita ni tersangkut dengan dosa dengan suami. Besar. Suami ni, dia menggantikan tempat ayah dan ibu kita. Dia jadi reda suami kita, melayakkan kita ke syurga Allah. Ni seronok ni orang lelaki ni. Lama dah nak suruh sebut ni ustaz. Malam ni baru ustaz sebut. Tambah banyak sikit ustaz. Nak sebut demikian. Lama dah simpan dalam hati ni disebut. Nak sebut malam ni puas hati rekod gaya ni. Nak sebutnya cerah masing-masing. Nak gambarkan pada diri kitanya, jaga di kalangan kita ni, jaga jangan sampai mengguriskan hati di antara satu Melayu. Lepas pada bulan Rejab ni boleh faham tiga benda ni, baru layak masuk bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini Allah jadikan dua program yang besar. Bulan Rejab, bulan mengukuh keyakinan. Bulan Sya'ban, bulan untuk kita menjadikan ibadah kita sesempurna mungkin. Menjaga ibadah kita. Kenapa nak masuk bulan Ramadan? Bila kita nak masuk dalam bulan Ramadan, di antara benda yang kita kena jaga keyakinan. Supaya bila masuk bulan Ramadan, jangan ada orang yang puasa tapi dia buka aurat. Jangan ada orang yang puasa tapi dia meninggalkan salat. Jangan ada orang yang kita orang puasa tapi dalam masa yang sama dia langgar syariat. Jangan. Tetapi jadilah orang yang puasa dalam keadaan imanan wahtisaban. Dia betul-betul dalam keadaan dia puasa bulan Ramadan dengan keadaan yang betul-betul keyakinan dia pada Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk bulan Sya'ban, Allah jadikan dua program. Dua program ni untuk apa dia? Bekalan untuk masuk dalam bulan Ramadan nanti. Apa dia? Jaga ibadah. Ibadah apa dia? Allah jadikan nisfu Sya'ban yang disambut oleh orang Melayu kita dan orang Arab tak sambut. Orang Arab dia tak sambut nisfu Sya'ban. Tapi orang Melayu kita sebelah Asia ni, mereka baca hadis-hadis Rasulullah dan cerita tentang mengenai kelebihan terhadap nisfu Sya'ban tu besar. Lalu di kalangan kita ramai orang kita sambut. Tapi orang Melayu kita tak sambut, orang Arab sambut. Program yang kedua. Apa dia? Yang disebut dengan pertukaran kiblat. Yang asalnya semayang menghadap pada Masjidil Aqsa, kemudian diubah pada Masjidil Haram. Berlaku bila pertukaran kiblat ni? Dalam bulan Sya'ban. Dan bulan ni, orang kita ramai di kalangan kita tak ambil berat langsung. Padahal besar pertukaran kiblat ini. Asal Rasulullah semayang menghadap pada Masjidil Aqsa. Bila sampai di Madinah, orang Yahudi ejek Rasulullah. Apalah Muhammad. Dia sebut agama dia betul, ajaran dia betul, tapi dia semayang kiblat sama dengan kita juga. Dia tak ada kiblat tersendiri ke? Katanya orang Yahudi. Rasulullah rasa ada betul juga yang disebut oleh Yahudi ni. Bila Rasulullah rasa ada betul, lalu Rasulullah mula berdoa pada Allah. Ya Allah, tukarlah kiblat ini ya Allah. Mintalah tukar kiblat ni menghadap pada Masjidil Haram ya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semayang terdongak-dongak muka Rasulullah. Dongak muka Rasulullah ni. Allahu Akbar. Bila Allahu Akbar, Rasulullah dongak ke atas. Ya Allah, tukarlah kiblat ya Allah. Minta tukar kiblat. Tukar kiblat. Selama mana? Rasulullah semayang begitu. Selama 6 bulan hingga setahun. 6 bulan hingga setahun. Semayang. Ya Allah, tukar kiblat. Tiba-tiba tengah-tengah dalam bulan Sya'ban ni, Rasulullah semayang zuhur. Bila Rasulullah semayang zuhur, baru 2 rakaat Rasulullah semayang. Turun ayat Quran. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sesungguhnya Allah melihat wajah kamu terdongak ke langit, mengharapkan ditukarkan kiblat. Mulai daripada sekarang Muhammad, tukarlah kiblat kamu menghadap pada Masjidil Haram pula. Rasulullah tengah semayang 2 rakaat baru. Jalan Rasulullah, jalan je. Pusing menghadap pada Masjidil Haram pula.
Sahabat tengok Rasulullah berjalan, saf yang pertama pun ikut Rasulullah, ikut yang belakang Rasulullah. Saf yang kedua pun berjalan juga, duduk belakang Rasulullah. Saf yang tiga pusing juga. Saf yang akhir sekali memusingkan jasad. Itulah solat yang pertama dan solat terakhir yang boleh berjalan, tuan-tuan. Jangan pula tuan-tuan semayang sambil berjalan lepas pada ni. Orang tanya kenapa semayang sambil berjalan? Ambil sunnah bulan Sya'ban, Ustaz. Jangan. Tak ada dah. Yang demikian. Yang ada masjid Qiblatain saja yang ada. Kalau tuan-tuan pergi ke Madinah, tuan-tuan akan berjumpa masjid Qiblatain. Masjid itulah masjid yang bertukarnya dua kiblat. Dua kiblat. Kemudian Rasulullah bila selesai saja solat ni, Rasulullah bagi salam. Sahabat datang terpa terus. Rasulullah, pelik kamu ni Rasulullah. Semayang sambil berjalan. Turun wahyu baru ke? Rasulullah jawab, ya, turun wahyu. Alhamdulillah. Allah telah mustajabkan doa kita. Kita berdoa lama dah. Minta Allah tukarkan kiblat. Mulai daripada sekarang, Allah tukar kiblat kita pada Masjidil Haram pula. Sahabat-sahabat dengar, masing-masing sujud. Alhamdulillah. Syukur. Alhamdulillah. Syukur ni. Kiblat dah berubah dah. Ejekan Yahudi itu sudah tidak kedengaran lagi lepas pada ni. Tak. Rupa-rupanya, bila sahabat-sahabat mula keluar saja, masing-masing sibuk bagi tahu. Kiblat kita bertukar, kiblat bertukar. Masing-masing sibuk tulis dalam Facebook masing-masing ni pergi. Tulis dalam Instagram masing-masing. Kiblat dah bertukar, kiblat dah bertukar. Yahudi dengar. Yahudi kata apa dia? Muhammad ni, agama dia ni entah apa-apa. Semayang sekejap menghadap pada Masjidil Aqsa, kemudian sekarang ubah pada Masjidil Haram pula, kejap lagi berubah ke mana pula. Agama yang tak konsisten, dia sebut demikian. Agama yang tak bertahan, dia sebut kita ejek-ejek sikit je mesti berubah lepas pada ni. Rasulullah rasa sedih. Bila Rasulullah rasa sedih, turun ayat Quran, sayaqulus sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Telah bercakap di kalangan sebahagian manusia yang bodoh. Allah sebut siapa yang mengejek terhadap Islam, orang ni bodoh dalam hidup dia. Sayaqulus sufaha minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Kenapa ditukarkan kiblat ini yang asalnya menghadap pada Masjid Aqsa, kemudian diubah pada Masjidil Haram pula? Jawab begini Muhammad, kullillahil masyriq wal maghrib, milik Allah lah sebelah timur dan juga barat. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah memberi petunjuk pada siapa yang Allah kehendaki ke jalan yang lurus. Bila turun ayat tersebut, ulama-ulama sebut menandakan Allah nak ajar sesuatu yang besar daripada pertukaran kiblat. Dalam peristiwa pertukaran kiblat dalam bulan Sya'ban ni, besar benda yang Allah nak ajar pada diri kitanya. Apa benda yang Allah nak ajar? Yang pertama, Allah nak ajar solat jangan tinggal. Solat jangan tinggal. Nak masuk bulan Ramadan ni jangan main-main terhadap solat. Yang kedua, doa jangan berhenti. Doa jangan berhenti dalam hidup kita ni. Jangan berhenti dalam doa. Lihat Rasulullah berdoa, hari ni berdoa 6 bulan, setahun baru Allah mustajab. Kita pun sama. Kita jangan cepat putus asa dalam doa. Tengok Rasulullah berdoa macam mana. Nak masuk bulan Ramadan ni berdoa. Jangan kita tinggal doa. Doa ni sentiasa ada. Doa ni mukhul ibadah. Doa ni otak pada ibadah. Jangan cepat nak pulang terus. Bagi salam, tinggal terus. Jangan. Doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa kan. Rasulullah berdoa tu sampai terdongak-dongak muka Rasulullah. Dalam satu riwayat Aisyah radhiyallahu anha disebut, Rasulullah kalau dia berdoa, lagi lama lagi terangkat. Lagi lama lagi terangkat. Tangan Rasulullah ni terangkat sehingga lengan jubah Rasulullah ni jatuh nampak putih yang disebut dengan ketiak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berdoa. Kita berdoa tak lagi lama lagi turun. Lamanya tu imam. Lamanya mendalah berdoa lama-lama. Lama-lama letak tangan atas paha. Mula bilang cicak berapa ekor cicak malam. Kita jadi demikian, malahnya berdoa. Orang kita malah berdoa. Letak tangan atas paha je. Tuan-tuan jangan berdoa letak tangan atas paha. Malahnya kita. Letak tangan atas paha tu. Nak bagi tahu pada Allah, ya Allah, nak terima, tak nak terima sudah. Senang je dia. Jangan malas dalam doa. Berdoa ni biar kita bersungguh-sungguh. Orang kita putus asa pernah dia berdoa. Bagi salam tu kan, angkat tangan. Ya Allah, macam biasalah ya Allah. Amin terus dia. Doa paling ringkas dalam dunia dipanggil. Malahnya berdoa. Orang tanya kenapa doa ringkas sangat? Doa itulah Ustaz dulu, kini dan selama-lamanya. Doa yang sama je. Saya ni berdoa yang sama je.
Jangan berdoa ni gunalah ayat-ayat yang berbeza-beza. Angkat tangan. Lepas sembahyang tu, jangan kita cepat nak balik, jangan. Angkat, bagi tahu pada Allah yang kita ni hamba dia. Bagi tahu pada Allah, ya Allah, aku ni begini dalam kerja-kerja aku, ya Allah. Bercerita pada Allah. Sebut pada Allah, bantulah aku, ya Allah. Jangan guna bahasa yang sastra-sastra, tak perlu. Ni angkat tangan berdoa, semilir angin yang berlalu dia. Entah apa-apa dia nak sebutnya. Nak apa kaitan doa dia dengan semilir angin tersebut? Nak sebutnya, guna bahasa yang senang-senang je sebut. Ya Allah, ampunkan dosa aku ini, ya Allah. Sebut je pada Allah. Rabbighfirli. Ya Allah, ampunkan dosa aku. Diam je kita. Mengalir jari mata kita. Ya Allah, banyaknya dosa aku, ya Allah. Ni kaedah dalam hidup. Jangan tinggal doa. Rasulullah sebut, ad-du'a silahul mu'minin. Doa ni senjata yang paling ampuh dalam hidup kami. Allah sebut pada kita, ud'uni astajib lakum. Doalah kamu pada aku akan perkenankan semua doa kamu tadi. Cuma kita je sombong. Yang malah doa ni sombongkan dalam hidup. Seolah-olah dia sempurna dalam hidup. Jangan. Belajarlah untuk kita tawaduk. Bila kita berdoa, itu tanda kita seorang yang tawaduk. Bila kita malas berdoa, itu tanda kita ni seorang yang sombong dalam hidup. Allah jadikan peluang berdoa ni, doa sepanjang masa dalam kehidupan kita ini sendiri. Dua. Yang ketiga, dalam melaksanakan perintah Allah, jangan bertangguh. Jangan bertangguh. Ayah-ayah, ibu-ibu, Rasulullah kalau dia nak tangguh, Rasulullah boleh tangguh, tukar kiblat. Tunggu saat bila nak tukar kiblat. Tunggu semayang sah nanti dah. Ni Zuhur baru kan? Baru 2 rakaat semayang. Bagi habis dulu semayang Zuhur ni. Lepas malam ni kita tukarlah. Tak. Allah ajar. Bila kita tahu kita ni ada kelemahan, ubah terus. Bila nak ubah? Ni, nak masuk bulan Ramadan. Sekarang ni kita dah ubah lah. Tahu dah kita tak boleh baca Quran kan? Datanglah berjumpa dengan AJK seorang. Bagi tahu pada AJK seorang. Bantu saya tak boleh baca Al-Quran. AJK pula, jangan jawab pula. Sebenarnya saya pun tak boleh baca juga, katanya AJK. Jangan jawab demikian. Buat malu company je dia panggil. Nak sebutnya kita je datang bagi tahu pada AJK. Saya tak boleh, tolonglah. AJK tolong umum dekat surau. Ahli jemaah, siapa yang boleh baca Quran, tolong daftar dengan surau. Kami nak pada orang yang boleh baca Quran. Kami nak ajar, nak pairkan, nak ketemukan di antara yang boleh baca dengan yang tak boleh baca Al-Quran Karim. Kan seronok macam tu. Hidup kita ni tenang je dalam hidup. Maknanya, bila kita tahu kita ni ada kelemahan, kita kena ubah terus dalam hidup. Jangan tunggu. Orang kita ni suka sangat tunggu. Bila nak ubah ni, nanti pencen ubahlah. Dah pencen, orang tanya dia, sekarang dah pencen kan? Jomlah datang masjid, datang seorang. Alah, kontrak sambung. Dah kontrak sambung. Habis dah pencen. Dah habis dah masa. Tak ada dah. Dah tak boleh sambung dah kontrak. Tak, dia kata. Nak jadi Perdana Menteri pula, dia sebut demikian. Nak tunggu umur 93 tahun pula ni, dia panggil. Nak sebutnya hidup ni, sebab tak berhenti dalam hidup kita. Jangan. Dalam hidup kita ni, biar Allah jadikan pada diri kita ni, tahu bila kita ni perlu diubah perangai kita dan sikap. Kita tanya, bila nak tahu macam tu Ustaz? Ada orang tanya balik, habis tu nak tahu macam mana Ustaz? Senang je. Saya sebut banyak kali di mana-mana pun. Kalau kita nak tahu kita ni kena ubah tak kena ubah, malam ni para haniskan balik ke rumah masing-masing, para haniskan pegang tangan pasangan hidup masing-masing. Pegang ni tangan, jauh-jauh daripada anak-anak. Pergi tepi-tepi longkang biar romantik sikit. Tanya satu soalan pada orang rumah kita. Yang cuba tengok muka abang ni. Abang ni kalau abang meninggal dunia malam ni lah, gamak-gamaknya besok ni abang dalam syurga tak? Tanya je seikhlas mungkin. Cuba tengok muka abang ni. Abang ni kalau meninggal dunia malam ni, gamak-gamak besok abang dalam syurga tak? Biar orang rumah kita mandang atas bawah. Susah juga bang, katanya rumah. Nak masuk syurga macam mana? Subuh 7.30 bang. Nak masuk syurga macam mana? Quran tak khatam-khatam lagi bang. Saya sejak kahwin dengan abang ni kan bang, kata jemaah rumah. Saya sejak kahwin dengan abang ni, saya tak pernah sekali pun khatam Quran depan abang. Semenjak saya kahwin dengan abang ni, saya tak pernah pun abang ajak jom kita pergi pasar raya, jom abang ajak jom kita pergi masjid. Abang asyik ajak jom kita pergi pasar raya. Kita ni kalau kita meninggal dunia, terbaring je jenazah kita tu,
Jenazah kita terbaring je, orang rumah tengok jauh-jauh je. Mana jauh-jauh? Tak lepas orang tua ni. Amalan apa yang kita ada? Amalan apa yang kita nak bawa menghadap depan Allah? Kita pun tahu. Biar kita menangis ke esak-esak seorang-seorang. Ni nak sebutnya gambaran. Biar orang rumah tanya pula, muka air bang. Ada harapan tak? Kita tengok, 2 kali 5, 5 kali 2 je. Lebih kurang sama je kita sebut. Mula daripada titik inilah kita mesti mengubah diri kita. Ini maknanya mengubah diri ini memerlukan kekuatan, sokongan bersama. Ini panjang perbincangan ulama demikian. Walaupun sekalipun nak sebutnya, yang keempat dalam peristiwa pertukaran kiblat ni, jangan pedulikan orang kata. Kalau ikut peduli orang kata, menghadap pada Masjid Aqsa pun tak betul, menghadap pada Masjidil Haram pun tak betul. Tapi Islam, dia tak peduli orang kata. Dia bimbang kalau Allah kata. Kalau Allah kata, kita ni jangan takut dengan orang kata. Sikit-sikit, nantikan apa orang kata. Nantikan apa orang kata. Kita asyik sibuk dengan takut dengan orang kata. Orang yang akan mengata sepanjang masa pada kita. Sebab tak kena kita buat. Kita buat yang tu pun tak kena, buat yang ni pun tak kena. Kan Sayyidina Umar dengan anak dia Abdullah tu kan, naik atas unta tu, 2 orang tu naik atas unta, jalan. Bila dia berjalan tu, orang cakap, ada kepatut 2 orang Arab besar-besar naik atas unta pula ni. Sian unta tu kecil, dia sebut demikian. Sayyidina Umar sebut pada Abdullah, turun Abdullah. Orang cakap, tak sesuai, kamu turun. Abdullah turun. Jalan bawa kekang unta. Orang cakap, ada patut bapa biarkan anak jalan kat bawah, yang dia relax ke atas. Sayyidina Umar kata, dengar tu, tak sesuai Abdullah. Kamu naik ke atas, biar aku yang bawa. Jalan. Orang pun cakap, ada ke patut bapa yang tua berjalan kat bawah, anak relax ke atas. Sayyidina Umar kata, kan tak betul kan Abdullah? Turun Abdullah, jalan. Jom kita berjalan dua-dua. Jalan dua-dua, bawa unta tersebut. Orang cakap juga, ada ke patut unta ada tak naik, ni sebut demikian. Sebut tak kena dalam hidup. Hidup kita ni kalau ikut kata orang, begitulah pada diri kita. Tapi hidup ini ikut kata Allah. Nak masuk bulan Ramadan dan nak masuk dalam kubur, bersiap bulan Rejab, bersiap dengan bulan Sya'ban, dan baru masuk bulan Ramadan. Bila masuk bulan Ramadan, Allah siapkan kita 3 program yang besar untuk bulan Ramadan. Nak suruh kita bersiap masuk dalam kubur pula untuk menyambut Aidil Fitri yang besar bila kita keseorangan di dalam kubur nanti. 3 perkara ni kita sambung tahun depan pula lah, insya-Allah. Mudah-mudahan. Saya tengok tuan-tuan dah betul tulang belakang 7 kali dah saya kira. Saya tengok kejap-kejap betul, kejap-kejap belakang. Duduk tegak begitu. Kemudian jatuh balik. Nak sebutnya lamanya ustaz ni, malam ni panjang sikit, saya minta maaf. Kerana saya qada yang lepas. Kan yang lepas tersebut. Jadi saya mudah-mudahan malam ini tuan-tuan rasa berbalalah dengan pertemuan kita dan Allah jadikan kita di kalangan hamba Allah yang soleh. Saya ingat pesan guru saya, dia kata, kanak-kanak boleh belajar setengah jam je. Lepas setengah jam dia tak ingat apa-apa dah. Orang tua boleh belajar sejam je. Lepas sejam dia nampak IT, dia nampak karipap, dia nampak semua dah. Dia tak berapa nampak dah apa yang disebut ini. Jadi mudah-mudahan malam yang baik yang kita diketemukan kembali pada malam yang baik ini, Allah kurniakan kebaikan yang berterusan. Dan kita harap semua yang hadir malam ni di kalangan ahli syurga illiyin, insya-Allah. Dan saya bercita-cita besar demikian. Saya mengajar ke mana-mana pun, di antara benda yang saya naknya ialah biar kita semua ni, orang kita ni bila meninggal dunia, semua masuk dalam syurga Firdaus Allah SWT. Ini cita-cita besar yang saya sedang usahakan. Doalah tuan-tuan supaya semua wujud kesedaran di kalangan kita untuk kita sama-sama boleh kita berjalan dan kita bergerak menuju ke syurga Allah mengikut jalan yang ditentukan oleh syariat Allah SWT ni. Tuan-tuan kat belakang sana nanti tuan-tuan, ada kitab yang saya karang. Kitab ni kitab kesempatan terakhir sebelum kematian. Kitab ni saya sendirinya karang. Saya sebut kalau boleh tuan-tuan dapatkan kitab ini, kerana dalam kitab ni ada satu doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya Rasulullah, Abu Hurairah, kalau aku ajar kamu satu doa. Bila kamu tahu kamu sakit, kamu ada penyakit, kamu baca doa ni. Bila kamu baca doa ni, tiba-tiba kamu mati lepas pada kamu baca doa ni. Tempat kamu dalam syurga dan diharamkan jasad kamu dibakar oleh api neraka Allah SWT. Abu Hurairah sebut, apa dia ya Rasulullah?
Rasulullah pun ajar doa ni. Abu Hurairah dia baca doa ni, kemudian diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain. Sampailah pada guru saya waktu mana saya belajar dekat Mesir dahulu. Guru saya dia sebut, baca doa ni, aku baca, dia pun baca, kemudian kami ikut, pelajar-pelajar ni ikut. Lepas tu hujung tu dia sebut, saya ijazahkanlah doa ini pada kamu semua. Jadi kami pun jawab, kami terimalah doa ini. Malam ni saya nak baca juga doa ni. Jemaah-jemaah ikut doa yang saya baca ni. Kemudian saya hujung nanti saya akan sebut, saya ijazahkan doa ini pada semua jemaah yang hadir pada malam ini. Lepas tu jemaah jawab, kami terimalah doa ini, insya-Allah. Kemudian jemaah ajar pada keluarga masing-masing, ajar pada masyarakat masing-masing, ayah kita, ibu kita. Doa ini mudah-mudahan kita terselamat daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Doa ni saya baca, tuan-tuan ikut ya. La ilaha illallah yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut wa subhanallah rabbil ibad wal bilad walhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih ala kulli halin Allahu akbar kabiran kibriya Rabbina wa jalalatuhu wa qudratuhu bikulli makanin Allahumma in kunta amrattani litaqbida ruhi fi awwali maradi hadha faj'al ruhi fi arwahi man sabaqat lahum minkal husna wa ba'idni minan nar kama ba'adta awliya'aka alladhina sabaqat lahum minkal husna. Saya ijazahkanlah doa ini pada jemaah semua yang hadir pada malam ini. Kitab ini jemaah sekalian ada belakang nantilah. Tuan-tuan boleh bagi hadiah pada mak kita, ayah kita, ataupun bila kita ziarah orang sakit nak mati tu, orang sakit di kalangan kita, bagi hadiah kitab-kitab macam ni. Jauh lebih baik daripada kita bagi durian, nangka, mempelam tu kan. Kita bagi macam ni, dia tengok je kitab ni, dia fahamlah maknanya mati dah tu, senang kita. Nak sebut tak tergamak sangat katanya. Jadi kita bagi kitab-kitab macam ni sesuai sangat. Tuan-tuan bagi hadiah pada sahabat-sahabat sempena hari kelahiran dia dan sebagainya, pun jauh lebih baik dia panggil demikian. Saya karang kitab ini memandangkan belakang saya ni ada sekolah. Saya bangunkan sekolah sebenarnya. Di belakang saya lebih kurang 10 tahun dah saya bangunkan sekolah tahfiz. Yang ada lebih kurang 5 buah sekolah tahfiz. Anak-anak yatim, orang miskin, saya tanggung mereka belajar secara percuma saja. Kita ambil anak-anak tersebut dan kita tanggung. Pelajar-pelajar sekarang ni ada lebih kurang dekat dengan 1000 lebih pelajar. Yang setiap bulan kita perlu lebih kurang hampir 300,000 lebih untuk membiayai mereka ini semua. Saya bangunkan di Pahang, di Jerantuk Pahang, saya bangunkan di Kelantan, saya bangunkan di Shah Alam, saya bangunkan di Pulau Langkawi, satu lagi di selatan Thailand. Selatan Thailand tu di Yala. Mula-mula saya pergi itu saya tengok anak-anak yatim piatu yang bapa mereka ditembak mati, kecil-kecil je. Anak-anak tersebut saya sebut pada sahabat saya, boleh tak kalau kita buat sekolah untuk di sini, biar mereka menghafal Quran. Sahabat saya jawab, ya boleh. Lalu asalnya pelajar 22 orang, sekarang ada lebih kurang 500 lebih pelajar yang menghafal Quran tersebut. Jadi macam mana cara saya buat, saya suruh mereka bela lebah. Lebah tersebut hasilkan madu. Madu ni sendirinya mereka ambil madu tu, mereka letak depan mereka, mereka bangun tahajud malam-malam, mereka sujud doa pada Allah. Madu ni mereka hantar ke Shah Alam. Saya gunakan untuk perubatan Islam. Orang yang kena sihir, saya kata minum air madu. Minum madu tu muntah, keluar benda yang pelik-pelik tu badan. Orang kita ni kuat ilmu sihir. Di kalangan kita ni sihir menyihir ni kuat sangat. Kita ni pula bila kena sihir, kita pergi report pada polis. Tuan, saya kena sihir. Polis pun jawab, saya pun kena sihir juga. Nak sebutnya, tak ada undang-undang di negara kita ni dalam ilmu sihir. Santau menyantau orang kita. Kita tak ada pelindungan. Macam mana pelindungan yang kita dapat? Gunalah
cara yang diajar oleh Rasulullah. Rasulullah sebut habbatus sauda, kemudian madu, Rasulullah sebut demikian, minyak zaitun. Ni di antara benda-benda yang boleh mengubati penyakit-penyakit pada diri kita lah. Dia panggil demikian. Tuan-tuan cuba buat amal. Madu tersebut ada yang minum tu muntah, keluar benda yang pelik-pelik. Kemudian ada yang kena sihir ni di kalangan masyarakat kita ni, macam-macam gaya keadaan, paku-paku dalam tubuh badan mereka disantau. Kemudian bila kita tepuk, keluar kaca-kaca miang-miang dekat tubuh badan ini sendiri. Kemudian ada yang kena kencing manis teruk, dia buat amalan madu. Dia campur madu. Madu tu saya campurkan dengan minyak zaitun dan minyak habbatus sauda. Saya bentukkan bentuk kapsul. Ada yang kena kencing manis teruk, dia buat amalan turun kadar gula dalam darah dia. Ada yang kes hamba Allah yang disebut dengan, saya sendiri pernah kena batu karang sekali lepas pada bulan Ramadan 2 tahun ke 3 tahun yang sudah. Saya minum air madu tu, keluar batu karang tersebut. Betul lah dalam hadis Rasulullah sebut, alaikum bil asal, biasakan hidup kamu dengan makan madu, kata Rasulullah. Rasulullah suruh kita amalkan hidup dengan makan madu ni untuk jadikan amalan. Orang kita ni dah lama dah minum air TO, minum air Nescafe, minum air kopi. Kita jarang minum air madu. Rasulullah kata, kalau kamu nak rasa nikmatnya air dalam syurga Allah di dunia ini lagi, minum air madu yang disejukkan, kata Rasulullah. Minum air madu yang disejukkan. Kita ambil madu tu, kita kacau dengan air suam, letak dalam peti ais. Dah sejuk dah, hidangkan pada keluarga masing-masing. Rasa nikmat Allah sajalah yang tahu. Betapa sedapnya Allah jadikan melalui air madu yang disejukkan dalam peti ais ini sendiri. Ini kelebihan yang Allah jadikanlah pada diri kitanya. Tuan-tuan boleh dapatkan kat belakang nantilah. InsyaAllah amalan-amalan demikian. Kalau tuan-tuan tak dapat juga, tuan-tuan tolong ambil pamphlet ni je lah. Pamphlet ni, saya memerlukan jemaah-jemaah menanggung anak-anak tahfiz ini, menghafal Quran ini, tanggungan untuk mereka berbuka puasa dan makanan harian mereka ni sendiri. Harian mereka ni. Jadi saya perlu sangat, kalau jemaah-jemaah yang ada kelapangan rezeki, pergi ke bank, mana-mana bank tu, berdiri depan mesin bank tu, semayang sunat istikharah dulu sana itu. Nak derma ke tak derma, nak infak ke tak infak. Mudah nampak serius sangat kan. Jadi mudah-mudahan kita ambil bahagian-bahagian kita ni, kita niat untuk arwah ayah kita, arwah mak kita, arwah datuk nenek moyang kita, sampailah pahala mereka, terutama bulan-bulan sebeginilah. Tuan-tuan simpan nombor akaun ni, tuan-tuan pergilah mana-mana bank, tuan-tuan masukkan. Mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan yang berterusan dalam hidup kita, insya-Allah. Saya perlu sangatlah tanggungan ini kerana sekarang ni ekonomi teruk sangat. Harga barang naik, kemudian kos tanggungan anak-anak yang menghafal Quran besar sangat. Saya memerlukan sangat tanggungan ini. Tahun lepas saja kami terhutang untuk duit makan saja hampir dekat dengan 300,000 untuk nak membayar pada pembekal makanan. Tu tahun lepas, bawa tahun ni lagi. Nak sebutnya bebanan sedikit. Walaupun begitu, kami harap supaya ada jemaah-jemaah yang pemurah mereka tersebut untuk menyumbang dan memberi kekuatan pada kerja-kerja amal yang baik ini sendiri, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat mana kami mendatangi rumah kamu ini tadi, ya Allah, kami datang dengan dosa-dosa yang banyak, ya Allah. Kami tadahkan tangan ini, penghujung majlis pengajian kami ini, ya Allah, agar kamu ampunkan dosa besar kami dan dosa kecil kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami datang jauh, ya Allah, dalam mencari rezeki kamu, ya Allah, dalam mengharapkan keredaan kamu, ya Allah. Kami pohon pada kamu, ya Allah, agar kamu memandang kami dengan pandangan rahmat kamu yang berterusan untuk kami ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa dan kesilapan yang pernah kami lakukan sebelum daripada ini, ya Allah. Berilah peluang untuk kami sentiasa mengulangi saat Ramadan dan Ramadan dan Ramadan yang mendatang itu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah peluang kami untuk mengecapi malam Lailatul Qadar, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami pohon pada kamu, ya Allah, agar ada di kalangan kami saat mana kami menadah tangan ini yang sedang menderita penyakit yang berpanjangan, ya Allah, dijadikan dengan tadahan doa ini sesama kami ini, ya Allah, penyembuh pada penyakit yang mereka deritai itu, ya Allah. Ada di kalangan kami sedang menderita hutang piutang yang banyak, ya Allah. Jadikanlah dengan tadahan doa ini, ya Allah, penyembuh, penyelesaian terhadap hutang piutang itu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah jalan hidup kami ini, ya Allah. Bimbingkanlah kami menjadi hamba kamu yang saleh, ya Allah, sehingga di penghujung perjalanan hidup kami nanti, ya Allah,
Kamu izinkan bibir kami menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di saat mana terbujur kaku jenazah kami nanti ya Allah. Kamu ampunkanlah dosa kami ya Allah. Di saat mana kakunya jenazah kami nanti ya Allah, sejuknya dan dinginnya badan kami nanti ya Allah, kamu jadikan ketenteraman pada kami ya Allah. Di saat mana kami mula dimandikan jenazah kami nanti ya Allah, kamu gugurkanlah dosa kami dengan guguran air merinjih badan kami itu ya Allah. Saat mana kami dikapankan nanti ya Allah, kamu putihkanlah amalan kami ya Allah, lebih putih daripada kain kapan yang membalut jasad kami itu ya Allah. Saat mana kami mula diusung untuk disolatkan nanti ya Allah, kamu pilihlah anak kami yang paling soleh ya Allah, ia akan mengimamkan solat jenazah kami ya Allah, ia akan mengusung jenazah kami ya Allah, ia akan membawa kami ke liang lahat nanti ya Allah. Dikala mana diturunkan jenazah kami nanti ya Allah, kamu wangikanlah kubur kami ya Allah dengan wangian raihan ya Allah. Jadikanlah kubur kami di antara taman pada taman-taman syurga ya Allah. Di malam pertama kami di barzah nanti ya Allah, ketemukanlah kami dengan arwah ayah kami ya Allah, arwah datuk nenek moyang kami ya Allah, arwah anak-anak kami yang telah meninggal dunia sebelum daripada kami di Illiyin ya Allah. Saat menjelang Ramadan sebegini ya Allah, kerinduan itu seringkali bertandang dalam hidup kami ya Allah. Rindunya saat kami tertidur di atas ribaan arwah ayah kami dahulu ya Allah. Rindunya saat kami didukung dan diusung oleh arwah ayah kami dahulu ya Allah. Rindunya ya Allah saat tangannya menyuap ke bibir kami dahulu ya Allah. Rindu saat kami bersahur dengannya dahulu ya Allah. Rindu saat-saat kami mendengar bacaan ayat suci Al-Quran Karim yang dikumandangkan itu ya Allah. Rindu saat kami mengaminkan doa arwah ayah kami dahulu ya Allah. Rindu ya Allah saat kami melihat wajahnya sujud dan sujud pada kamu ya Allah. Rindu ya Allah, kamulah yang mengetahui betapa rindunya hati kami saat ini pada mereka yang telah meninggal dunia sebelum daripada kami ini ya Allah. Jadikanlah kuburnya di saat ini ya Allah di antara taman pada taman-taman syurga ya Allah. Jangan kamu jadikan kubur mereka di antara kawah pada kawah-kawah neraka ya Allah. Tidakkah kamu berjanji ya Allah, doa anak yang soleh tidak akan ditolak di sisi kamu ya Allah. Jadikanlah doa kami ini doa-doa anak yang soleh ya Allah. Rahmatilah perjalanan hidup mereka itu ya Allah. Rahmatilah perjalanan hidup kami ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami terhadap kedua ibu bapa kami ya Allah. Khususnya dosa kami terhadap ibu kami ya Allah. Seketika dahulu ya Allah, kami mengakui kami pernah bercakap kasar di hadapan ibu kami ya Allah. Kami pernah meninggikan suara di hadapan ibu kami ya Allah. Kami pernah menengking kata-kata ibu kami ya Allah. Kami pernah mengguriskan hati ibu kami ya Allah. Kami pernah menghempaskan pintu saat nama kami dipanggil dan dipanggil oleh ibu kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kami di kala itu ya Allah. Kami tidak sengaja ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hati ibu kami ya Allah. Kami tidak sengaja ya Allah. Kami tidak sengaja ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hati ibu kami ya Allah. Ya Allah, masih berbakikah lagi redha ibu kami untuk kami saat ini ya Allah? Masih berbaki lagikah redha ibu kami untuk kami saat ini ya Allah? Ya Allah, kerana dosa-dosa inikah ya Allah yang menyebabkan hati kami menjadi keras ya Allah? Kerana dosa-dosa inikah ya Allah yang menyebabkan kamu berpaling daripada rahmat kamu untuk kami ya Allah? Kerana dosa-dosa inikah ya Allah yang menyebabkan tiada lagi doa-doa mustajab kami di sisi kamu ya Allah? Kerana dosa-dosa inikah pula ya Allah yang menyebabkan hidup kami seringkali berantakan ya Allah? Kerana dosa-dosa inikah ya Allah ia menyebabkan hati kami menjadi keras ya Allah? Kerana dosa-dosa inikah pula ya Allah ia menyebabkan anak-anak kami pula enggan mendengar kata bicara kami ya Allah? Ya Allah, seburuk mana pun kami ini ya Allah, sejahat mana pun kami ini ya Allah, segunung mana pun dosa yang pernah kami lakukan di dunia ini ya Allah, sejijik mana pun dosa kami yang pernah kami lakukan ini ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu ya Allah. Pada siapa lagi kami mampu mengadu doa ini ya Allah, kecuali kepada kamulah yang maha mendengar doa setiap hamba-hambamu ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.